مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من My daughter is an RN, a real Hey, go take a picture of that sign over there. She got her RN degree. Are you guys RNs? Do you have a degree? Why aren't you in the hospitals? You're overrun. We can't find people to help. Why are you even here? Disgusting! Absolutely disgusting. I will pray for your soul and yours and yours and yours. Shame on you. Liars. Shameful. Disgusting. Did they cite you first, or did they just put you in handcuffs? This is America! Did they cite you first, or did they just put you in handcuffs? They didn't cite me, no. So they just put you in handcuffs? Yes, ma'am. What's the government code? Come on. No. These guys are trying to threaten me. You don't have a right to detain him, do you? Hey, let's do this. Let him show his permit. He's not going to pull out a gun on you. Let him show his permit. Guys, I have a permit. They didn't even ask him if he has a permit. They just arrested him. You should be fighting for his rights. I have a permit. Yeah, why don't you go arrest the criminal scum? Why don't you go arrest the criminal scum taking everyone's rights? Instead of just sitting fighting. You guys are petty. That's exactly my point.
I heard about it. But the community, I didn't care about them. The other mothers stayed. InsyaAllah tuan-tuan perempuan sekalian, nombor-nombor dicantakkan hari ini dah kembali cantik. Hari ini nombor dicantakkan dah kembali cantik. Namun kita masih lagi jauh daripada memenangi pertarungan kita dengan COVID-19 ini tuan-tuan perempuan sekalian. Masih lagi jauh daripada memenangi pertarungan kita, memenangi usaha kita untuk mengatasi COVID-19 ini insyaAllah. Baik, tapi apa-apa pun kita kembali ke right track selepas nombor yang agak meningkat semalam. Hari ini kita active case kembali menurun walaupun tidaklah lebih rendah daripada lusa semalam. Tetapi sekurang-kurangnya kita mencatatkan kembali trend yang cantik tuan-tuan dan puan sekalian.
Tapi hari ini tuan-tuan perempuan, kita banyak mungkin akan bercerita tentang benda-benda yang pastinya akan membuatkan kita rasa marah dan sebagainya. Dan kerana banyak sekali isu yang berlaku dalam pada sehari ini yang boleh kita bincangkan bersama-sama. Dan pastinya antara isu yang terpenting yang boleh kita usik pada hari ini ialah berkenaan dengan moratorium ataupun penangguhan pembayaran bulanan dan sebagainya, di mana terdapat satu berita baru daripada Association of Banks Malaysia ataupun orang kata apa, Persatuan Bank-Bank dalam Malaysia ini berkenaan dengan syarat-syarat moratorium. Dan benda ini bukan agak lagi dah, memang sangat mendukacitakan kita. Apa-apa pun kita akan sembang sebentar nanti, insya-Allah. Kita akan mulakan live kita pada malam ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri warsili amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahillazi la yadurru ma asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar? Selamat malam anda semua, sahabat-sahabat saya. Malam ini malam ke-8 Ramadan 1441 Hijriah bersamaan dengan tahun 2020 Masihi. Jadi bagaimanakah Ramadan anda pada hari ini? Makan apa masa buka puasa tadi? Diharapkan anda terus mengharungi Ramadan dengan sebaik-baiknya dan juga dengan penuh rasa ceria dan gembira bersama-sama dengan keluarga yang tercinta, insya-Allah. Dan pastinya dah tarawih ke belum? Kalau belum tarawih, pastikan selepas live saya ini cepat-cepat tarawih, ataupun kalau rasa-rasa takut tertidur sebagainya, lebih baiklah tarawih sekarang juga. Okey, kerana live saya ini kita boleh repeat pada lepas ini, sebab saya biasanya akan terus sharekan ulangan video ini dekat FB saya. Tetapi tarawih ini anda kata terlajak, dia cuma ada pada satu malam itu sahaja. Let's say kalau kita terlajak tarawih sampai subuh pada besoknya, kita tidak dapat tarawih pada malam ini. Jadi satu kerugian. Sedangkan bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita sama-sama rebut segala ganjaran dan peluang serta pahala yang telah Allah janjikan kepada kita, tuan-tuan sekalian. Baik. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak ucapkan shout out juga kepada rakan-rakan yang mula-mula menonton live saya pada kali ini. Terima kasih Nur Safriza Kamarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak comel Om Bruno, Lisa Larissa, kita ada Sis Ima, Aminat Yusni, bro Aminat Yusni. Kena sebut bro tu, nanti orang ingat dia awet. Mungkin sebab kata Aminat tu kot. And then lepas tu Nur Norli, lepas tu kita Hazri Jalil, kita Zian, kita Aftifa Abdullah, Faizal Asy'ari, budak nakal. Selamat malam semua. Zana Zaid, Syahidrul Yusuf, kita ada Gusti Adit. Lepas tu kita ada Syahiran Sofi dan kita ada Izzah Zamri. Macam biasa, Izzah Zamri dia terus cerita pasal orang kata apa? Dia cerita orang kata apa? Cerita pasal soalan-soalan. Kita akan cuba tengok jap. Okay. So ada 3 okey, 4 item yang ditanya oleh Izzah Zamri. Mungkin ada berapa saya akan jawab sekarang, mungkin ada saya jawab kejap lagi, insya-Allah. Pertamanya, Izzah Zamri bertanyakan tentang Speaker Pimpinan Utama PH, Geses dan Parlimen bersidang lebih 1 hari, sekurang-kurangnya 2 hari, dan Fahmi Fadil mengeluarkan statement Parlimen kena jadi essential services atas alasan beberapa sektor ekonomi dah kembali buka. Okey, nombor 1 yang tuan-tuan puan-puan sekalian, Parlimen tak perlu jadi essential services. Okey, sebab sekarang kita faham satu perkara. Dekat Parlimen ni orang akan bergaduh. Dekat Parlimen akan bergocoh. Sedangkan kita perlu buat keputusan yang segera dan cepat. So, kerajaan ada segala hak untuk buat segala apa-apa keputusan berkenaan dengan keadaan yang beruncing pada ketika ini. Jadi tak perlu untuk lebih daripada 1 hari. Okey, cumanya kerajaan kena ganti balik benda ini pada masa akan datang. Jadi tak timbul soal kenapa kena buat 1 hari sebagainya. Sekurang-kurangnya Parlimen kena bersidang. Tidak ada sebarang obligation pun bagi kerajaan untuk mengadakan sidang Dewan lebih daripada sehari. Itu adalah prerogatif daripada Speaker Dewan dan juga daripada kerajaan yang memerintah lah. Tapi selebihnya Speaker Dewan. Okay? And then tidak perlu untuk jadikan Parlimen sebagai essential services kerana pertamanya, tuan-tuan puan-puan sekalian, Parlimen ni bersidang ke tak bersidang ke apa-apa ke, kerajaan tetap akan berjalan. Okay? Tak kira macam mana keadaan sekalipun, kerajaan tetap jalan. Dan selagi apa yang dilakukan oleh kerajaan termaktub dalam perlembagaan dan juga undang-undang negara ini, maka tak perlu
untuk kita masukkan segala benda dekat parlimen. Sebaliknya, kalau kita banyak masukkan benda dekat parlimen, segala tindakan kita akan menjadi lebih lembab dan juga lebih, orang kata apa, tersangkut-sangkut dan sebagainya. Keduanya, masa kita ada cerita dosa kena KKM kena tiru Macam Selangor, task force, dan dia cakap angka COVID kita bukan angka sebenar. Kita boleh cakap juga angka COVID dekat Selangor bukan angka sebenar. Betul tak? Kita boleh cakap angka COVID di Selangor ini bukan angka sebenar juga. Okey? Sedangkan kita kena faham, Dr. Zul kena faham, angka COVID ini ialah angka yang telah diberikan oleh Jabatan Kesihatan Negeri-Negeri kepada Kementerian Kesihatan. Jadi anda kata kalau Dr. Zul kata angka COVID-19 di Malaysia ini bukan angka sebenar, dan kita cabar kepada Dr. Zul, kita cabar kepada orang kata puak-puak PH ini untuk memberikan angka sebenar, berikan bukti yang tepat. Jangan hanya tahu menuduh dan menimbulkan persepsi tetapi anda tak ada bukti. Setakat dakwa kambing boleh dakwa di lembu. Setakat dakwa itik boleh dakwa di ayam. Setakat dakwa sajak dakwa dia lelaki, dia perempuan. Tetapi bukti mana? So jangan hanya tahu mendakwa, jangan hanya tahu menuduh, jangan hanya tahu menimbulkan persepsi. Bukti mana? Kita boleh cakap juga dekat Selangor ni bukan no boy betul. Betul tak? Kita ada berapa kluster dekat Selangor? Kita kluster Selayang Baru sekarang ni. Selayang Baru dekat Selangor, bukan KL. Okey? Kalau pusat bandar Kuala Lumpur, yes. Pusat bandar utara Kuala Lumpur ialah di Kuala Lumpur, dalam Parlimen Batu. Tetapi Selayang Baru bukan bawah KL. Selayang Baru bawah Selangor. Dan kita ada PKPD pun dekat Selayang Baru. Kenapa angka Selangor kurang? Kenapa Selangor punya kes positif baru 1, 2, 1, 2, 3 sekarang ni? Tahu tak? Kenapa kes positif dekat Selangor tak sampai 10, tak sampai 11? Sedangkan kita ada PKPD dekat Selangor. PKPD baru tau. Kita tak mengambil kira PKPD hulu hangat. Kita ambil PKPD yang baru. Jadi kita boleh kata, kita tuduh pun Selangor menyembunyikan nombor. Kita boleh tuduh Selangor juga tidak memberikan nombor yang tepat kepada Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan hanya melaporkan angka-angka yang telah diberikan oleh Jabatan Kesihatan Negeri-Negeri, mereka akan laporkan. So, anda kata kalau kerajaan tidak melaporkan dengan angka yang betul, bermakna itu adalah Jabatan Kesihatan Negeri-Negeri. Betul tak? Tiada yang tidak bukan, tuan-tuan puan-puan sekalian, Dr. Zul ini sebenarnya masih lagi tidak mahu rakyat melihat Kementerian Kesihatan pada ketika ini telah melakukan kerja yang sangat-sangat bagus. Itu je. Dr. Zul tidak mahu rakyat melihat Kementerian Kesihatan pada ketika ini melakukan kerja yang terbaik. Dengki itu ada. Jujur cakap, dengki itu ada. Kalau betul Dr. Zul dakwa, kan, Dr. Zul mendakwa bahawa angka COVID ini betul merupakan angka yang tidak dilaporkan secara jujur oleh Kementerian Kesihatan, okey, Dr. Zul kena keluarkan bukti. Dan benda yang melaporkan angka-angka ini bukannya Menteri Kesihatan, bukannya Dr. Adham Baba. Kalau yang melaporkan nombor-nombor ini oleh Menteri Kesihatan, Dr. Adham Baba, sudah pasti mesti ada political views kat situ. Mesti ada satu political bias. Kena ada satu kepentingan politik dekat situ. Sebab ini dilaporkan oleh menteri yang dilantik oleh kerajaan. Tetapi nombor-nombor ini dilaporkan oleh Dr. Nur Hisham, iaitu seorang penjawat kerajaan yang berkhidmat sejak daripada zaman Najib sampailah zaman PH, sampailah zaman PN sekarang. Dan Dr. Nur Hisham ialah pegawai kerajaan. Dia bukannya orang politik. Yang melaporkan nombor-nombor itu ialah Datuk Dr. Nur Hisham, yang berdiri di atas pentas setiap petang pukul 4.30 kali ini masa bulan puasa. Kesemua mereka, keempat-empat orang itu bukan orang politik. Sebaliknya, semuanya merupakan kaki tangan kerajaan yang berkhidmat untuk kerajaan, bukan berkhidmat untuk parti politik. Jadi, adakah Dr. Zul implied nak kata Datuk Dr. Nur Hisham dan juga pasukannya menipu? So, kena faham benda tu Sekali lagi, kita pecahkan benda ni kepada dua. Nombor satunya, tuan-tuan puan-puan sekalian, andai kata kalau Dr. Zulkifli Ahmad, iaitu Ahli Parlimen Kuala Selangor, menyatakan bahawa kerajaan telah menyembunyikan nombor yang sebenar, tolong bagi bukti. Jangan hanya tuduh. Jangan hanya menambahkan persepsi, tapi bukti tak ada. Satu. Keduanya, yang melaporkan nombor-nombor ini setiap petang ialah Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Pembantu-pembantu beliau sebenarnya ialah kaki tangan kerajaan. Datuk Dr. Nur Hisham ialah kaki tangan kerajaan yang telah berkhidmat kepada beberapa orang menteri kesihatan, termasuklah daripada Pakatan Harapan itu sendiri. Jadi, adakah Dr. Zul nak imply bahawa Dr. Nur Hisham ini melakukan penipuan, bersubahat dalam melakukan penipuan? Jangan main-main, itu tuduhan yang sangat berat. Kalau kerajaan sekarang ni sibuk nak berpolitik, saya rasa dah lama dah Zul ni kena saman. If you are talking cock, then give us the numbers. Okay? So,
Mudah Mandah Perak kecam Menteri Agama sebab masih tak keluarkan SOP untuk solat Jumaat dan Tarawih. Benda nak keluarkan SOP untuk solat Jumaat Tarawih ini bukan benda mudah. Okey, dia kena perbincangan daripada semua pihak. Semua pihak yang berkaitan kena bagi orang kata apa, maklum balas. Dia kena cek keadaan setiap negeri. Sebab SOP ini yang dikeluarkan oleh Dr. Zul bukan untuk satu negeri, tetapi untuk satu negara. Tahu tak? Sebarang SOP negeri boleh di-override oleh SOP negara berkenaan dengan benda-benda yang tak melibatkan hukum syarak macam ni. Okey? So, maknanya Dr. Zul, dia tidak boleh buat keputusan dengan segera. Dia perlukan perbincangan yang jitu. Dia tak nak salah buat keputusan. Yang paling penting, dia tak nak muncul kluster-kluster solat Jumaat, kluster solat Tarawih dan sebagainya. Kita marahkan Azmin Ali kerana terlampau cepat sangat membuka industri-industri macam biasa. Kita takut berlakunya kluster-kluster itu. Kenapa kita tidak risau kluster itu bakal berlaku dekat Masjid Surau? Sedangkan macam mana kita tahu, kluster terbesar dekat negara ini satu ketika dahulu ialah kluster tabligh. Dan orang-orang tabligh ini semua kaki Masjid Surau. Mungkin ada di antara mereka yang masih terlepas. Mungkin ada mereka yang pernah negatif tetapi bermutasi jadi positif balik. Kita tak tahu benda tu. Kita jangan terlampau terikut dengan orang luar. Jangan terikut dengan Masjidil Haram yang boleh solat walaupun jarak-jarak dan 60 orang dia. Jangan terikut dengan Aceh. Jangan terikut dengan siapa-siapa pun. Kita ada cara kita. Faham? We have our thing to do. We have our style. We have our own views over there. So, kita tak boleh macam terlampau nak mendewakan sangat orang luar. Kita tak boleh terlampau sangat macam kita nak sembang. Konon-kononnya, orang luar boleh buat, kenapa kita tak boleh buat dan sebagainya. Benda itu tak betul, bang. Benda itu tak betul. Kita kena fikir juga ada banyak perkara yang perlu kita settlekan. Kita kena bincang betul-betul supaya tidak muncul kluster-kluster baru. Kita belum menang. So, jangan kelang kabut sangat nak cerita pasal SOP untuk solat tarawih dan sebagainya. Ada benda lebih besar menanti sebenarnya. Okay? Even solat tarawih pun, kalau kau tak solat pun dekat Masjid Surau, kau tetap solat kat rumah juga. Pahala sama. Solat Jumaat tu mungkin kita boleh argue. Tapi kalau solat tarawih, kau tak nak argue macam bodoh mana kau. Solat dekat rumah pun bagus. Imam Syafi'i pun tak pernah ataupun sangat-sangat jarang solat tarawih dekat Masjid Surau. Beliau lagi prefer untuk solat tarawih dekat rumah. Kena faham juga benda tu. Sepatutnya tarawih inilah masa untuk kita berehat-rehat juga. Mungkin kita nak solat kat ramai-ramai kat surau. Okay, fine. Bagus. Keluarga sendiri utamakan dulu. Solatlah kat rumah dulu. Itu masalahnya. Kalau kat rumah pun kau malas nak solat jemaah, kalau kat rumah kau malas solat tarawih, tak payah sembang nak pergi ke Masjid Surau. Itu ayatnya. Menteri KDN ada keluarkan kenyataan tegas dalam pilihan raya ada parti yang pegang kad UNHCR serta tiada hak untuk buat tuntutan dan kita takkan ratifikasi perjanjian pelarian 1951. Jadi kita tolong atas sikap kemanusiaan saja dan mana-mana persatuan Rohingya adalah tak sah dan akan ambil tindakan. Betul. Itu adalah betul. Mana-mana persatuan Rohingya yang tidak berdaftar dengan betul, mereka ini, kalau tak berdaftar betul pun tak boleh juga sebab mereka inilah pelarian. Mereka tidak ada apa-apa hak pun dekat negara ini sebab kita tak pernah ratify apa-apa perjanjian. Dan macam persatuan-persatuan Muslim Rohingya whatsoever tu, Mehrom whatsoever tu, itu lebih kepada underground dan kita minta kerajaan ambil tindakan segera ke atas persatuan-persatuan yang pelik-pelik macam ni. Dan berkenaan dengan moratorium, saya akan bincangkan kejap lagi insya-Allah kerana benda ni panjang. Hamdan, lepas tu kita ada Muhammad Nizam Zulkifli, kita ada Ibnu Ismail, Sis Ima, Osman Abdullah, Muhammad Omar, Al-Hajari Live, aku dah tu. Alright. Kita ada Eminat Yusni, Setirang Omar Putih yang berada di Pahang, cakap nasib kami terkandas Malaysia dan diorang puji Malaysia, betul. Tindakan kerajaan ketika ini adalah sangat-sangat tepat. Okay. And lepas tu, suara clear. Suara clear. Sebab kali ni saya terletak mic saya di badan saya letak mic saya berhampiran dengan handphone. Okay. Alright. Boleh terangkan tak Faiz pada saya siapa Papa Gomo Azri tersebut? Hari ini saya tengok ramai buat laporan polis pasal beliau. Apa jawatan beliau sampai famous sangat? Okey. Kita jawab sikit lah. Saya tak pasti jawatan Papa Gomo dalam UMNO ni apa. Okey, seriously. Tetapi secara peribadi, saya pernah bergocoh ataupun bertekak ataupun perang mulut dengan Papa Gomo ini sejak dulu, sejak tahun 2010-2011 macam itulah.
iaitu ketika PAS masih lagi berada bersama-sama dengan Pakatan Rakyat. Saya betul-betul aktif politik gila-gila babinya pada tahun 2008 dan kemudiannya saya aktif dekat FB bermula tahun 2010. Okey. Sekiranya saya ni agak late bloomer lah. Walaupun saya ni memang mengikuti perkembangan politik, tetapi saya hanya aktif untuk cerita pasal politik ni pada tahun 2008 dalam forum-forum. Masa itu nama-nama macam Papa Gomo whatever ni belum up lagi. Okey. Masa tu ada nama lain macam contohnya Suara Dari Bumi ataupun Azmi Awang Keledaya. Diorang ini lebih dahulu up. Okey, sebab diorang ni blogger. Papa Azri ni, Papa Gomo ni bukan blogger kalau ikut kepada asalnya. Alright. Saya pernah bertekak dengan beliau dulu. Saya pernah bergaduh dengan beliau, dengan Jas Saleh, dengan Azmi Awang, dengan anak si Azmi Awang, si Afiq Afiq KL tu. And then kemudian kita ada beberapa nama lain macam contohnya Allahumma salli ala Muhammad. Beberapa nama aku lupa nama siapa. Banyak nama-nama yang kita dah bergaduh dari dulu sampai sekarang. Even dulu contohnya Ratu Naga tu pun ialah orang pernah saya bergaduh dulu. Okey. Di mana mereka ini popular sebab mereka ini memang selalu membuat kenyataan-kenyataan yang agak keras dan sebagainya dalam usaha mereka untuk defend BN satu kali dahulu, dan mereka ni agak terkedepan juga. Dan of course kerana diorang ni memang selalu berada di lapangan, dia ni memang selalu orang kata apa menyebut di mana-mana sahaja pimpinan-pimpinan BN pergi dan sebagainya. So memang pengaruh dia agak luas. Okey, terutamanya di kalangan cyber trooper Barisan Nasional pada ketika itu. Dan dia juga aktif dalam gerakan-gerakan yang di luar dari FB juga. So dari situ dia mula bina nama dia sebagainya. Dan kalau ikutkan Papa Gomo ni memang dia punya style dia macam style ayahanda sikit lah style dia Okay, saya tak pasti. Ada orang kata ni bekas polis, saya tak tahu betul ke tak. Cumanya kalau nak tanyakan kenapa Papa Gomo glamour, mungkin kerana dia memang lebih dahulu terkedepan dalam membuat komen-komen politik secara FB dan sebagainya, live dan sebagainya, ataupun dari video-video sebagainya, berbanding dengan contohnya macam saya sendiri, for example. Cumanya saya ni lebih banyak pada penulisan, dan saya pula jenis tak suka berpolitik 24 jam. Jadi live beliau macam mana kita tengok, memang kadang-kadang dia memang cakap lepas. Live dia memang cakap lepas, dan dia memang sangat berani lah. Sangat berani mencabar orang itu, mencabar orang ini, mengutuk orang itu, dan mendedahkan itu, mendedah ini sebagainya. Dan beliau backup, mungkin ada backing yang agak kuat jugalah daripada mana-mana pimpinan. Saya tak nak sebut siapa dan saya tak tahu siapa. So dari situ mungkin itulah keberanian dia. Dan that's why ramai orang suka tengok live dia, kerana dia macam lepas. Dia tak kontrol. Dia bukan macam saya. Saya seorang yang sangat kontrol bila live. Sebab saya tahu saya tak ada siapa nak backup saya. Jadi apa-apa yang saya salah cakap, takut akan datang balik ke saya. Okay, itu pasal Papa Gomo. Jadi saya tak pasti kenapa ramai orang buat laporan polis pasal dia. Tapi dari dulu banyak orang buat polis pasal dia pun. Even dia pun pernah kalah saman kot tak saya dengan Anwar dan sebagainya dulu. Tapi saya tak sampai ke tahap itulah kalau ikutkan. Baik. And then lepas tu, okay, pada hari ini InsyaAllah kita buat pertama kalinya kita akan membenarkan anda semua untuk menghubungi saya secara panggilan telefon. Anda boleh hubungi saya di nombor telefon 016-9798-456. Saya ulang lagi sekali, 016-9798-456. Okey, jadi kalau anda ingin memberikan cadangan ataupun berborak dengan saya ataupun memberikan pandangan anda berkenaan dengan isu-isu yang berlaku pada ketika ini, anda boleh hubungi saya terus dan insya-Allah saya akan jawab panggilan anda dan kita akan berborak secara live melalui live Al-Hajari ini. Tapi kalau line tak dapat tu, usaha lagi lah. Sebab biasalah bila benda-benda macam ni memang banyak sekali orang akan call, jadi kita risau line pun jadi kelang kelibut. Okey, jadi apa-apa pun boleh hubungi saya insya-Allah di talian 016998-456 untuk menghubungi saya di sini insya-Allah. Dan tengok line jap, line aku okey ke tak? Takut line pula tak okey kat sini. Tu masalahnya. Okey, line okey alhamdulillah. Okey, cubalah hubungi saya, kalau sempat saya akan jawab insya-Allah. Okey? Baik. So, kita akan terus, kita nak dulu update COVID-19 di negara kita dulu. Saya akan hold dulu benda tu sebab kita ada benda yang lebih penting untuk kita bicarakan, iaitu berkenaan dengan moratorium. Okey, macam mana kita semua tahu, moratorium adalah sebahagian daripada pakej rancangan ekonomi yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin
pada akhir Mac hari itu, di mana moratorium ini merupakan penangguhan pembayaran ansuran bulanan ataupun pinjaman oleh kita terhadap mana-mana yang kita hutang dengan mana-mana institusi keuangan yang berdaftar dengan Kementerian Keuangan Malaysia, yang berdaftar dengan Bank Negara. Jadi dia memberikan kita kira macam payoff holiday selama 6 bulan. Dan pada asalnya moratorium ini adalah bersifat automatic opt-in, ataupun secara automatik anda akan terus mendapat kelebihan moratorium tersebut. Okey? Baik. The thing is, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masa moratorium ini diumumkan, ianya dengan satu idea supaya rakyat dapat simpan duit dengan lebih banyak. Maknanya rakyat tak perlu mengeluarkan duit dengan lebih banyak dalam tempoh 6 bulan ini untuk memastikan kita ada duit lebihan yang boleh kita gunakan untuk perbelanjaan kita sehari-hari. Okey, maknanya kita tak payah nak bayar kereta, tak payah bayar rumah sebagainya. Jadi benda ini memang orang kata apa, satu kelegaan lah bagi rakyat sebenarnya untuk memastikan kita berjaya at least untuk cover duit kita bagi tempoh 6 bulan. Dan untuk loan-loan yang terlibat, untuk hire purchase, beli kereta, bayar hutang, hutang pinjaman peribadi kan, dan beli motor sebagainya, semua ini tidak akan dikenakan interest tambahan kerana interest yang telah diberikan bersifat orang kata apa, fixed interest, dan ini juga melibatkan pembiayaan rumah menggunakan pembiayaan Islamik. Okey, interest dah fix, jadi kita tidak ada satu benda kita panggil sebagai accrued interest. Okey, kita tidak ada accrued interest rate. Boleh faham ya? And then lepas tu tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau interest itu, kalau kita membuat peminjaman perumahan berdasarkan kepada loan konvensional, masa itu, interest yang digunakan akan di-accruedkan ataupun akan dikira kemudian. Sebab interest untuk orang kata apa, pinjaman konvensional, ianya adalah terbergantung kepada berapakah jumlah baki pinjaman terakhir. Okey, jadi benda ini agak bermasalah bagi mereka yang baru beli rumah setahun ke 2 tahun kerana interest mereka akan menjadi sangat banyak. Tetapi mungkin kurang bermasalah bagi mereka yang dah tinggal sikit dan sebagainya. Jadi dalam 3 jenis loan ini, iaitu hire purchase, conventional housing loan dan juga Islamic housing loan. Cuma Islamic housing loan dan juga hire purchase ini, kita tidak ada sebarang pembayaran tambahan. Cuma interest yang digunakan menggunakan perkhidmatan pembiayaan konvensional saja yang akan dikenakan accrued interest. Tetapi pengumuman daripada bank-bank pada hari ini mengatakan bahawa nombor satunya, moratorium kini tidak lagi bersifat automatic opt-in. Semuanya jadi opt-out. Saya tak tahu macam mana ceritanya. Saya akan cuba check balik dengan sebenarnya bank macam mana. Tapi yang paling penting, 2 perkara ini. Yang pertamanya ialah bank-bank akan tetap mengira kadar interest walaupun kita masih lagi dalam tempoh moratorium. Bermaksud walaupun kita hire purchase ataupun Islamic loan, mereka akan tetap kira kadar interest tersebut. Kita memang tak payah bayar pokok. Contohnya pokok kita RM500, tetapi katakan interest kita RM500, RM500 interest itu akan dikira kemudian. Okey? Itu jadi masalah dan itu merupakan satu benda yang sangat-sangat menyakitkan hati kerana ini akan menyebabkan kita terpaksa membayar lebih ketika kita hendak cover balik moratorium yang kita dah ambil ini. Sedangkan perjanjian asalnya bukan seperti itu. Perjanjian asalnya ialah bila kita dah ambil moratorium, kalau kita hire purchase dan sebagainya, kita hanya perlu bayar balik pada masa akan datang, tambahanlah 6 bulan dan sebagainya contohnya, dalam keadaan kita tak perlu ada apa-apa charge tambahan. Tetapi bila mereka kata mereka nak kira juga interest walaupun kita ambil hire purchase dan sebagainya, bermaksud pada masa akan datang kita terpaksa bayar lebih. Sebab nak cover balik interest yang diorang dah kira sekarang. Ini satu kecurangan. Okey, ini satu kecurangan. Alright. And then kemudian dia ada 2 option yang bank akan beri. Okey, kalau kita rasa kita tak nak pening kepala macam tu.
pengguna ada dua pilihan. Nombor satunya ialah kalau kita tak nak ada sebarang charge tambahan interest tersebut, pada bulan Oktober nanti kita akan bayar keseluruhan 6 bulan yang kita dah tangguhkan hari itu. Sebagai contoh kan, saya punya kereta bulanan je ialah RM900. Saya mengambil moratorium 6 bulan, bermaksud 6 bulan kali 9 bermaksud saya dah orang kata apa tertunggak RM5,400. Betul? RM5,400 ni saya kalau saya nak ambil option untuk tak nak ada charge tambahan pada interest saya kena bayar RM5,400 ini on top of RM900 pembayaran pada bulan Oktober, maknanya berjumlah RM6,300 pada bulan Oktober. Saya tak akan dichargekan apa-apa penalti dan sebagainya. Okey? Maknanya saya kena fall out RM6,000 lebih pada bulan Oktober nanti. Yang keduanya, sama ada, kalau yang kedua inilah bayar semula 6 bulan ini melalui pemanjangan tempoh pinjaman selepas tarikh matang dan baik faedah akan dikenakan. Okey. So the thing is macam ni. Bayar semula 6 bulan ini saya faham. Kalau sekarang ini pun interest tak kira pun dia tetap akan dibayar balik semula akan datang. Cuma masalah sekarang ni ialah 6 bulan yang akan datang ini kita akan bayar dengan kadar yang lebih tinggi. Sebagai contohnya, saya mungkin sekarang bayar RM900 tetapi pada akhir term loan saya nanti, saya kena bayar RM900 plus berapa banyak interest yang telah dia tunggak. Mungkin akan jadi RM1,400, RM1,300 pun pada 6 bulan terakhir terma saya. Dan kedua-dua ini sebenarnya memberikan tekanan kepada rakyat. Alasan mereka ialah bank-bank ini mengalami kerugian billions daripada masalah moratorium ini. Ini merupakan satu benda yang kita nak pelik juga sebenarnya. Kita pelik. Nombor satunya tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak tanya. Adakah sewaktu kerajaan berbincang dengan Kementerian Kewangan dan Kementerian Kewangan berbincang dengan bank-bank ini, mereka tidak memaklumkan pada kerajaan yang mereka akan rugi, dan adakah kerajaan tidak memberikan sebarang imbuhan kepada mereka? Tidak memberikan cover up kepada mereka? Saya yakin kerajaan ada memberi sebarang cover up kepada mereka. Kerajaan takkan suruh bank buat satu benda kalau bank tu akan rugi besar. Saya nak rephrase. Bank tak akan setuju buat satu benda kalau dia orang rasa dia orang akan rugi besar. Jangan kata kerajaan nak ugut untuk tarik balik lesen sebagainya. Kerajaan tak boleh afford untuk tarik balik lesen mana-mana bank yang tak ikut cakap kerajaan. Sebab benda ini bukannya setakat nama tarik lesen jual beli perusahaan berjalan. Nak tarik lesen bank ini akan mengakibatkan kecelaruan ekonomi. Kerajaan tak boleh sesuka hati tarik lesen bank melainkan kalau dia orang violate benda besar. Betul tak? Dan cuba kita fikirkan. Menteri Kewangan kita ialah bekas CEO sebuah bank. Bekas Menteri Kewangan kita ialah bekas CEO CIMB. Dia tahu segala benda ini boleh ataupun tidak boleh dilakukan, dan dia tahu kerugian-kerugian yang bakal ditanggung oleh pihak bank, dan dia tahu apa yang patut dilakukan oleh kerajaan untuk menampung atau menampan kerugian daripada bank ini kerana moratorium selama 6 bulan. Okey? Jadi timbul satu soalan. Adakah selama ini mereka, bank-bank ini underestimate kerugian-kerugian mereka, ataupun bank-bank ini sebenarnya dia tahu kerajaan dah cover tetapi mereka tidak mahu rugi walau satu sen pun. Mereka nak tak kisah rakyat kena bayar apa-apa lebih, yang penting aku tak rugi. Saya sebenarnya minta maaf cakap, telahan saya yakin yang nombor 2, iaitu bank-bank ini dia tak nak rugi walau satu sen pun. Saya yakin bila kerajaan dah mengumumkan moratorium perbincangan bank, kerajaan tak boleh umumkan moratorium saja-saja blah. Macam tu tak boleh. Dia kena mendapatkan persetujuan daripada bank-bank. Sebab benda ini bukannya duit kerajaan, benda ini berkaitan dengan bank. Of course bila kerajaan umumkan something, dia kena dapat persetujuan daripada bank. Sebab benda ini berkaitan dengan bank. Berkaitan dengan institusi kewangan. Of course kerajaan dia tak boleh umum macam tu je. Dan saya yakin sebenarnya mereka telah berbincang dan mereka telah mencapai kata sepakat. Mereka dah tahu dah tolak tambah rugi yang bakal mereka terima, dan dah ada beberapa parachute plan yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk menampung kerugian bank-bank ini sepanjang tempoh moratorium. Saya rasa bank-bank ini, minta maaf cakap, ini bukan tuduhan tetapi lebih pada pandangan saya rasa mereka dah mula tamak.
Dan mereka tidak mahu kerugian walau satu sen pun. Dan benda ini wajib direktifai oleh kerajaan. Benda ini wajib diambil kira, mesti diambil peduli oleh kerajaan, kerana benda ini pastinya akan menimbulkan kemarahan rakyat. Rakyat takkan marah kerajaan. Rakyat takkan marah bank-bank. Rakyat akan marah kerajaan. Sebab kerajaan yang umum benda ni. Tetapi tiba-tiba bank bertindak untuk tidak ikut apa yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, tidak yang bersifat melanggar janji yang telah diberikan, yang akan kenalah kerajaan. Jadi, Kementerian Kewangan, Tengku Zafrul, Perdana Menteri dan sesiapa sahaja Menteri Ekonomi wajib turun padang untuk cari penyelesaian, paksa bank-bank tersebut untuk U-turn. Ini bukan satu lagi pilihan. Jika tidak, rakyat pasti akan backlash. Sebab hari itu dijanjikan lain. U-turn benda lain, kita boleh terima. U-turn berkaitan dengan duit, rakyat akan mengamuk. Walaupun benda ini mungkin bukan salah kerajaan, kerana kerajaan mungkin dah buat sistem, dah buat parachute dan sebagainya untuk tampung kerugian bank-bank ini, tetapi apa sahaja berlaku lepas ini, of course rakyat akan tunding jari pada kerajaan. Saya sebagai penyokong kerajaan, penyokong PAS secara asasnya, saya tidak mahu melihat kerajaan Perikatan Nasional ini berdepan dengan masalah-masalah akibat daripada perbuatan orang lain. Tetapi kerajaan ini kena proaktif. Walaupun saya penyokong kerajaan, tetapi kalau berlaku benda yang merugikan rakyat, saya akan menentang anda. Jika benda ini yang berlaku merugikan rakyat, saya akan menentang kerajaan. Jangan ingat kami penyokong kerajaan, kami hanya akan berdiam diri. No, you have to take charge. Anda wajib pergi berjumpa dengan bank-bank tersebut untuk memastikan bahawa mereka tidak jadi untuk mengenakan kadar interest. Dan besok je lagi akan start. Besok 1 Mei. Gila tak gila bank ni? Besok nak charge, hari ni bawa tunjuk kenyataan. Memang korang hajar. Besok nak charge, besok nak bayar, nak kutip balik bayaran interest, hari ni diorang buat keputusan. Diorang bagi surat. Diorang buat kenyataan. Memang kurang ajar. Sangat-sangat kurang ajar. Jadi kerajaan wajib take charge benda ni. Kena ambil peduli, kena ambil tindakan. Jangan sampai rakyat bising. Jangan sampai segala love dan like selama ini dekat page korang bertukar menjadi marah. Okey? So, bagi sesiapa yang nak call saya, cuba call. Tapi kalau lain tak dapat tu, minta maaf. Cuba call lah sampai dapat, insyaAllah. 016-9798-456. Kita akan borak bersama-sama, insyaAllah, melalui live kita. Tapi saya tahu kebanyakan orang tengok live saya daripada handphone. So, kalau dia call saya, dia tak dapat tengok live lagi. Tapi tak apalah, siapa-siapa nak call saya, boleh call, insyaAllah. Baik. Okay. COVID-19 yang import ini diorang tak dapat kesan ke bila berada di luar negara? Okey, nombor satu tuan-tuan puan-puan sekalian, kita kena faham satu benda ya. Bila kita nak pergi masuk ke tempat kedua whatsoever pun, biasanya kita tak akan check COVID-19 itu. Biasanya kita akan cuma check simptom. Okey? So that's why bila dia COVID-19 itu, katalah orang itu dijangkiti dekat Itali tapi dia tak ada simptom. Dia naik kapal terbang, dekat airport dia check suhu je, pek, okey. Sejuk, tak lebih 38, dia akan naik kapal terbang. Dia akan balik ke Malaysia. So, kerana itu, kita kena, orang kata apa? Kuarantin mereka selama 14 hari untuk pastikan mereka melalui incubation period. Ataupun tempoh inkubasi. Okey? Bila berlaku tempoh inkubasi tersebut, dari situ kita akan check, kita akan buat kesaringan sama ada mereka ini terkena COVID-19 ataupun tidak. Okey? That's why kita wajib kena ada kuarantin wajib 14 hari tu. So, kita tak boleh expect negara luar diorang check ataupun tidak. Kita sendiri kena check rakyat kita. Sebab kita takut kalau dekat luar negara mungkin diorang check sambil lewa, mungkin diorang tak check langsung. Jadi, nak tak nak, kita kena check balik. Macam tu lah kiranya. Baik. Kita baca komen jap. Sikit-sikit. Abang, boleh bincang tak tentang Long Tiger yang baru ditahan oleh polis dan bagaimanakah ini akan menjejaskan orang berpengaruh di media sosial seperti abang? Menjejaskan orang pengaruh sosial manakah? Okey. Kita tak faham soalan kedua. Bagaimana kini akan menjejaskan orang pengaruh di media sosial abang? Okey. Pertamanya tuan-tuan perempuan sekalian, Long Tiger ini dia ialah warga negara Malaysia.
Kena faham Dia bukannya warga Rohingya. Dia berketurunan Rohingya. Dia ialah warga Malaysia kerana dia lahir di sini. Okey. Warga Rohingya, dia duduk kat sini, bapak dia dah duduk kat sini lama. Dapat dia lahir kat sini, dia automatically jadi warga Malaysia. Okey. Cumanya dia ialah bangsa Rohingya. Itu saja. Itu satu. Okey. So jangan rasa pelik lah bila Long Tiger ni walaupun dia warga Malaysia, dia ada IC tapi dia tak boleh cakap Melayu dengan betul. Sebab kita pun ada juga orang bukan Melayu dekat negara ini, duduk daripada 7 keturunan pun tak kerti-kerti cakap Melayu pun ada juga. So kita tak payah bising sangat kenapa Long Tiger ini kata orang Malaysia tak kerti cakap Melayu. Orang-orang macam bekas-bekas menteri daripada DAP pun banyak cakap Melayu pun tunggang terbalik. Okay. So oleh kerana Long Tiger ini dia duduk kat sini dan dia memang dia mula membina pengaruh lah. Saya tak tahu macam ni cara dia bina pengaruh dia macam mana, tetapi lama-lama orang dah banyak follow dia. Dan juga dia ada kedai dia buka kedai runcit. Kita kena faham satu benda, orang Rohingya ni dia memang pandai survival. Dia memang pandai berniaga. Kalau kita perhatikan orang luar datang ke sini, kebanyakan mereka pandai berniaga. Orang Aceh, orang Indon, kan, even dulu China pun, orang Cina kan, orang Cina pun datang sini dia berniaga sebagainya. Dari situ dia mula bina duit. Dia ada duit, dia kumpul duit. Bila dia ada duit, dia ada pengaruh. Dari situ dah datangnya ayanda whatever tu. Aku tak tahu lah macam mana ayanda makda dia. Tapi itu dari situ dia buat pengaruh dia. Okay. Dan yang follow dia, ada juga di kalangan orang Melayu juga. Sebab apa? Sebab duit. Itu je. Pengaruh boleh dibeli dengan duit. Orang yang tak ada duit, walaupun power kau macam ni sekalipun, tapi kau tak boleh bina pengaruh. Tapi orang yang ada duit, walaupun dia tu gangster besar mana gabak sekalipun, tapi dia boleh bina pengaruh. So benda-benda macam ni bila kita dah masuk dalam dunia macam ni, benda inilah satu dunia yang sangat-sangat bahaya. Dunia-dunia yang macam ni lah, dunia-dunia geng-geng kan, benda yang sangat bahaya. That's why saya cuba untuk steer myself out from this kind of life lah. Kita duduk di border saja. Kita perhati dalam tapi kita tak masuk ke dalam. Sebab kalau kita masuk ke dalam, kita cukup susah nak keluar. Jadi kita berhati-hati benda tu lah. Baik, kita baca komen. Botol baru dah sekarang Olive Rajal, lama tak minum. Tak, ini bukan botol baru Ini flash dapat free. Ini flash dapat free. Bukannya botol Olive Rajal, ini flash. Sebab saya dulu masa tahun 2018 kami dapat 5cc challenge. 5cc challenge tu dia bagi antara hadiah ni adalah free flash ni. Ni bukan botol baru Botol dia masih sama botol kuning tu. Maintain. Tak ada perubahan. Okey. Ramai yang menyokong kata-kata saya, andai kata kalau Dr. Zul ada bukti, andai kata nombor-nombor itu nombor yang tak betul dilaporkan, yes, sila beri bukti. Okey? Sila sila berikan bukti. Jangan tak beri bukti. Telefon saya masih lagi tidak berdering pada ketika ini. Saya menunggu juga panggilan dari anda semua. Kita dapat line. Harapannya dapat line lah ya. Sebab saya tengok phone saya masih lagi line dia sampai tak dapat line. Jadi orang kata apa, tulis call saya untuk kita sama-sama borak insya-Allah. Baik. Kita harap KKM menghantar wakil pantau SOP di kilang-kilang yang dibuka. Kita takut pihak industri ambil mudah perkara SOP ini. Saya setuju. Saya setuju benda ini. Cumanya benda ini akan melibatkan manpower yang begitu banyak. Dan benda itu juga memberi macam kadang-kadang makan masa jugalah kalau ikutkan. Jadi the thing is memang betul, memang patutnya kita kena pantau lah SOP ni. Sebab kita takut banyak kilang mengambil mudah dan sebagainya. Ada yang betul-betul ikutlah. Tapi kalau kilang tu terlalu ramai, kadang-kadang SOP tu susah nak dijaga dan sebagainya. Baik. Okey. Dr. Zul ni dengki dengan kerajaan sekarang. Dia tak boleh move on sebab dia bukan Menteri Kesihatan lagi. Dr. Nisham adalah doktor yang terbaik dan doktor ada di Malaysia sebab bagi bukti yang sebenarnya berlaku di Malaysia. Okey. The thing is kita kena faham satu benda Macam saya selalu kata, Dr. Nur Hisham merupakan kaki tangan kerajaan, pegawai kerajaan. Dia sama konsep macam dulu orang duk marah kita sebab kita kata KSU Kementerian Perdagangan Dalam Negeri itu merupakan lantikan PH. Dia kata itu ialah kaki tangan kerajaan. Tahu tak? Kita jangan cari gaduh dengan orang kerajaan. Kita jangan cari gaduh dengan mereka yang merupakan government servant, kaki tangan awam. So kenapa Dr. Zul nak cari gaduh dengan Datuk Dr. Nur Hisham? Sedangkan Datuk Dr. Nur Hisham juga merupakan kaki tangan kerajaan, kaki tangan awam.
Okey, kita ada panggilan pertama. Sekejap, kita ambil speaker. Hello, Assalamualaikum. Saudara Faiz Ya, kenalkan suara diri anda. saya Ahmad Musyiat dari Sungai Petani. Ya, apa khabar Sungai Petani? Ya, baik. Ya saya. Ni ada dua benda saya nak cakap. Sila. Saya minta satu soal yang moratorium 6 bulan tu kan. Yang tu arahan daripada siapa? Daripada bank ke daripada kerajaan sendiri? Okey. Yang keduanya? Kedua yang HUIC tu. ICIC, okey. Dah, memang best pada IC. Yang HUIC yang warga Cina, warga India, Rohingya apa semua ni kan. Betul. Saya nak tanya apa pendapat Tuan Faiz benda ni. Okey. Sebab benda ni kita tengok dah makin teruk dah kan. Yang dengan baru ni isu warga Rohingya Long Tiger tu. Yang baru generasi kedua pun dah macam-macam masalah dah. Betul. Kan kalau kita biar lagi lama ni benda ni lagi teruk. Betul. Jadi apa yang kita boleh buat dengan benda ni? Itu je pendapat saya Tuan Faiz. Okey, terima kasih bang. Okey, terima kasih. Okey, selamat malam. Assalamualaikum. Okey, terima kasih kepada abang Sungai Petani kita, insya-Allah. Okey, tanya dua soalan pasal moratorium dan juga pasal IC. Okey, pasal warga luar ni lah. Moratorium ini sebenarnya, ianya bukan nak kata arahan kerajaan dan sebagainya. Nombor satunya ialah kerajaan berbincang dengan bank-bank untuk memberikan satu kemudahan kepada rakyat Malaysia bagi membantu mereka mengatasi kemelut keuangan yang pastinya akan berlaku akibat daripada COVID-19. Okey. Benda itu dekri tersebut dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia, tetapi hasil daripada perbincangan juga dengan bank-bank tempatan. Okey, dia bukannya kerajaan boleh keluar arahan bank kena ikut, tak ada. Mereka kena melakukan bincangan sebab bank-bank ini juga merupakan antara penyumbang kepada ekonomi negara. Jadi dia tak boleh macam sekadar terus nak bagi moratorium. Okey, moratorium kita bagi free of charge, tak ada. Bank-bank terketan, tak boleh. Kerajaan akan buat keputusan selepas perbincangan bank-bank dan of course pastinya ada sebarang imbuhan ataupun sebarang gantian yang kerajaan akan berikan kepada bank-bank untuk menampung atau menampan kerugian mereka. Jadi sekarang ini yang berlaku pada hari ini bukan arahan daripada kerajaan, bukannya ketetapan kerajaan, tetapi ketetapan daripada bank-bank itu sendiri membuat keputusan sendiri menyatakan bahawa no, kami nak charge balik interest kami. Dan benda itu, keputusan itu dibuat luar daripada kerajaan. Bukan kerajaan yang bagi keputusan, bukannya Tengku Zafrul dan sebagainya. Dan saya yakin benda itu tidak dilakukan dengan perbincangan dengan Kementerian Kewangan. Okey. Jadi that's why kita katakan Kementerian Kewangan dan juga kerajaan wajib turun padang jumpa balik bank-bank ini untuk mereka revise balik ketetapan mereka. Sebab benda ini pasti akan mendatangkan backlash. Mereka risau tentang after effect berkenaan dengan moratorium. Mereka rugi sebagainya. Tetapi kita kena ingat, kerajaan of course dah bagi sedikit tampungan pada mereka. Betul tak? Jadi kita tak boleh nak kata bank ni rugi tak bayar apa-apa. Tak, of course kerajaan. Bank, macam aku cakap, bank ini dia merupakan badan perniagaan. Ada orang sebut tadi, bank ini bukannya badan kebajikan. Ini bukannya badan kebajikan atau bank ni. Bank ini ialah entiti perniagaan. Jadi bank ini dia tidak akan bagi something kalau dia rugi gila. Faham tak? Of course sebelum kerajaan minta, kerajaan takkan veto lah. Kalau kerajaan veto memang dia tak boleh afford to veto. Kerajaan Malaysia tak boleh afford to veto sebab benda tu akan backlash balik pada dia pada masa akan datang. Serius saya cakap. Sebab kerajaan memerlukan kerjasama dengan bank-bank ini juga untuk kelangsungan ekonomi. So kerajaan tak boleh veto kepada bank-bank. Dalam masa sama juga, bank-bank ini bila dia bagi input pada kerajaan, of course dia bagi input dengan keadaan kerugian mereka dapat ditampung. Dia tak akan bagi benda ini dengan rugi. Sebab saya baca kenyataan daripada laman web Ringgit Plus, dia kata berkemungkinan besar bank-bank ini tidak hanya diberikan oleh arahan di kerajaan untuk menggunakan moratorium nanti pun 2 atau 3 hari. No, BS. Benda ini ngarut. Diorang pastinya terlibat dalam perbincangan. Benda sebesar moratorium ini, moratorium besar tau. Dia tak boleh buat keputusan macam tu je. Dia kena ada perbincangan turun tentang untung rugi. Sebab benda ini melibatkan entiti perniagaan dan juga melibatkan entiti yang berkaitan dengan institusi kewangan.
kalau bank kita bermasalah, ekonomi kita masalah. Ingat tak apa jadi pada tahun 1998-1999? Kenapa ekonomi kita merudum time tu? Sebab bank kita merudum. Ekonomi kita pada tahun 1998-1999, kegawatan ekonomi yang teruk. Kan? Masa tu ringgit Malaysia jatuh gila sampai Mahathir terpaksa tampan ringgit kita dengan US dollar sebanyak $3.80. Ingat tak benda tu? Tahun 1999. Apa yang berlaku masa tu ialah bila kerajaan nak menyelamatkan ekonomi kita sebab bank-bank merudum. Bila bank-bank merudum, ekonomi kita out. So apa yang kerajaan buat? Kerajaan mergekan bank-bank ini. Sebab bank kalau merudum, bank kalau rugi, ekonomi kita out, hancur. Jadi bila kerajaan mengatakan bahawa kita bagi moratorium, safer to say, bank-bank ini sebenarnya telah buat calculation untung rugi. Jadi saya yakin sangat-sangat tuan-tuan puan-puan sekalian, benda yang diumumkan oleh bank pada hari ini bukan disebabkan oleh mereka rugi, tetapi kerana mereka tidak mahu rugi. Faham Bukan kerana mereka tahu mereka takut rugi gila babi, tak, tapi mereka tidak mahu rugi walaupun satu sen pun. Bagi bank, dia nak kena untung-untung. Sebab duit mereka datang daripada interest. So anda kata kalau kita tak bayar interest, dia rasa kerugian. Walaupun ada parachute payment daripada kerajaan untuk cover bank-bank ini, tetapi akan berlaku kerugian bagi bank. Mungkin bank, kerajaan mungkin cover separuh, tapi bank tak nak separuh, bank nak penuh. Kalau kita perhatikan, anda katalah kalau benda ini berkekalan, bank tak rugi satu sen pun. Kita tetap kena bayar kita punya loan sampai habis. Dan oleh kerana interest kita pun tetap akan dikira, usahkan mereka ini untung, mereka tak rugi apa-apa, tetapi mereka akan bertambah untung sebab apa? Interest dikira. Itu masalah. Jadi sekali lagi kita harapkan kepada kerajaan, tolong turun padang. Tengku Zafrul, you are one ex-banker. Okay, anda adalah bekas CEO sebuah bank. Anda lebih tahu benda ini, tolong turun padang, tolong gunakan connection anda untuk pastikan bank-bank Malaysia ini tidak melanggar, orang kata apa, syarat moratorium yang telah ditetapkan oleh anda semua pada PRE yang hari itu. Rakyat ambil benda ini dengan rasa lapang, supaya dia tahu, okey 6 bulan aku tak payah bayar apa-apa, tak ada penalti apa-apa semua, nanti akan datang aku boleh balik macam masa. Tapi bila dah ada penalti macam ni, benda ini akan menimbulkan kemarahan. Saya cakap. Yang keduanya pasal IC. Pertamanya tuan-tuan perempuan sekalian, kita perhatikan juga macam agak mudah jugalah bagi negara ini untuk bagi IC kepada orang-orang ini. Okey, contohnya kalau orang tu pendatang dapat PR sebagainya, pap dari lahir anak kat sini, anak tersebut boleh mendapat kewarganegaraan Malaysia. Sebab apa? Lahir kat sini. Itu pun satu isu juga. Jadi memang nak rectify benda ini bukan satu benda yang sangat senang. Benda ni sukar, sangat sukar. Sebab ianya akan melibatkan banyak pihak dan juga untuk pengkajian dalam begitu banyak sekali perkara. Terutamanya kalau benda tu sampai 2, 3, 4 generasi. Okay? The thing is, kita ni masalahnya kita terlampau mudah bagi kerakyatan ke orang. Pun ya juga. Macam setengah-setengah negara, memang susah nak bagi kerakyatan ke orang. Kita ni agak senang. Jadi, bila benda itu berlaku, ianya menyebabkan lopsided tau. Kita bukan lagi dihuni oleh penduduk tempatan, tetapi orang luar yang cuba untuk menjadi seperti kita juga. Itu menyebabkan kita punya bilangan orang dekat Malaysia ini semakin ramai. Sedangkan dengan jumlah yang ada sekarang ini pun terlampau ramai, akan datang apatah lagi. Belum cerita tentang masalah sosial. Bila ramai orang, peluang benda yang pie ekonomi sikit, okay, orang terajak ramai sebab termasuk pendatang, termasuk parti sebagainya, pie ekonomi sikit, lama-lama orang tu tak cukup dapat pie, akan berlaku masalah jenayah. Boleh faham Orang ramai, termasuk parti, pie itu kecil, orang semakin ramai, tetapi oleh kerana pie itu kecil, orang ramai itu ada di antara mereka yang tak dapat portion pie tersebut, menyebabkan mereka melakukan jenayah. Jadi cara yang boleh kita buat, nombor satunya, cadangan kita, dari dulu kita buat cadangan ni. Benda ini dah diutarakan oleh ramai pihak. Pertamanya ialah mewajibkan semua rakyat Malaysia yang mempunyai MyKad yang asli untuk menukar MyKad mereka kepada design yang terbaru. Dari situ insya-Allah kita dapat detect siapakah yang tipu, siapakah yang tak tipu. Sebab kalau ikutkan kata-kata daripada pengarah Jabatan Pendaftaran Negara, MyKad kita ini tak boleh di-clone. Dia boleh clone everything, daripada gambar, daripada tulisan dan sebagainya, tapi diorang tak boleh clone chip. Okay?
diorang tak boleh clone chip tersebut. Chip tersebut dia kata sangat-sangat bermutu tinggi dan juga menciri keselamatan yang terkini, dia katalah. Jadi sepatutnya tidak ada masalah bagi rakyat Malaysia ini untuk renew balik IC mereka secara percuma, tak payah bayar sebab ini ialah renew mandatory. Dan juga daripada renew tersebut kita dapat detect siapakah yang menggunakan IC palsu. Dan selepas renew kita bagi peluang, bagi tempoh. Contohnya kita bagi tempoh daripada bulan Julai tahun 2020 sehingga Disember 2020. Maknanya kita ada 5 bulan. 5 bulan ini adalah masa yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada rakyat Malaysia untuk menukar IC mereka. Maknanya ada timeline yang panjang. Tak payah macam, okey seminggu tukar IC. Mampus, kelang kabut jadi JPN. So, dia bagi timeline katakan 5 bulan. Ataupun mungkin timeline 3 bulan. Kalau tak 5 bulan, 5 bulan terlalu panjang. 3 bulan katakan. Julai start sampai ke bulan 10. Okey? So, dalam tempoh itu, kita mestilah menukar IC. Dan selepas itu, kerajaan melalui Jabatan Immigration dan sebagainya boleh melakukan penguatkuasaan. Mungkin boleh membanyakkan pemeriksaan, mungkin banyakkan roadblock dan sebagainya. Boleh buatkan pemeriksaan mengejut dekat hotspot. Okey, tengok IC masing-masing. Kalau mereka masih lagi menggunakan IC lama, tidak ada alasan lagi sebab kita dah bagi peluang 3 ataupun 4 bulan untuk tukar IC. Kalau mereka masih menggunakan IC lama, mereka boleh ditahan. Kerana IC tersebut dah tidak sah laku. Itu cadangan kita. Setuju tak macam tu? Tu kisah dia. Jadi kita tak boleh macam kita bagi peluang kepada rakyat 3 bulan 4 bulan untuk tukar IC kepada design terbaru. Dah habis tempoh itu, dah habis tempoh bertenang. Yes, penguatkuasaan dilakukan di kawasan-kawasan hotspot. Okey, dan bila buat penguatkuasaan, tolonglah jangan umum. Masalahnya kerajaan kita ni kan, penguatkuasaan kita ni, bila kita nak buat penguatkuasaan, dia pergi umum. Hari ni kita akan buat serbuan dekat Pasar Besar Gombak, contoh. Memanglah orang situ lagi ke sebab kita kata kita nak buat pergi situ. Cuba pergi dulu baru umum. Pergi dulu, buat serbuan dulu, tak payah umum dekat media dulu, baru umum. Dan paling penting kena pastikan yang anda ada SOP untuk pastikan agensi penguatkuasaan anda, pegawai-pegawai penguatkuasaan anda tidak boleh melakukan sebarang kecurangan. Hari ini kita dikejutkan dengan satu berita oleh Datuk Ayub Khan, Ketua Polis Johor, mengatakan bahawa sindiket penyeludupan warga asing dekat Johor didalangi oleh pegawai penguatkuasa itu sendiri. Sekali lagi saya ulang, Datuk Ayub Khan, Ketua Polis Johor, mengatakan bahawa sindiket penyeludupan warga asing dekat Johor didalangi oleh pegawai penguatkuasa sendiri. Jadi the thing is, ada pegawai penguatkuasa yang melakukan onar. Dan kadang-kadang kita tak boleh detect siapa. Sebab diorang ni kadang-kadang bijak tutup trace diorang. Jadi apa kita buat, bila kita buat operasi dan sebagainya, pastikan segala means contact mereka, handphone ke, pager ke, apa-apa ke, kita ambil, kita simpan. Wajibkan setiap pegawai penguatkuasa kalau nak pergi melakukan serbuan dan sebagainya, tak boleh bawa handphone. Means untuk communication, gunakan walkie-talkie. Jangan bawa handphone masing-masing. Sebab kalau bawa handphone, mungkin mereka boleh menghubungi diorang punya kepala-kepala dekat tempat-tempat hotspot tu untuk bawa lari anak buah diorang. Kita bukan nak tuduh pegawai penguatkuasa kita jahat, tak. Tapi sekadar berhati-hati. Itu kita lah, kita cadangkan macam tu. Baik. Apa pasal bank negara kita nak U-turn pula pasal moratorium ni? Kita dah cakap tadi, kemungkinan besar mereka U-turn kerana mereka tidak mahu rugi dan mereka tamak, mereka nak untung 24 jam. Sedangkan kalau mereka ikut moratorium ini, mungkin mereka akan mengalami kerugian sedikit. Okey? Tetapi dalam masa sama juga, kita tahu mereka ini sebenarnya dah dapat imbuhan, dah dapat orang kata apa, parachute daripada kerajaan. Bohong besar kalau diorang tak dapat apa-apa. Pembohong besar. Diorang ini entiti perniagaan. Diorang tidak akan setuju buat something yang merugikan diorang sekiranya orang kata apa, benda itu akan tetap merugikan diorang gila babi. Diorang takkan izinkan mereka ini rugi gila-gila. Okey, dan bank pun dan kerajaan pun pastinya tak akan membenarkan mereka ini rugi gila-gila juga. Sebab apa? Bank yang rugi, bank yang bankrupt akan mengakibatkan masalah kepada ekonomi negara. So, sekali lagi kita seru kepada Tengku Zafrul, kita seru pada kerajaan Malaysia, tolong turun padang. Jumpa bank-bank ini, pastikan mereka U-turn balik kenyataan mereka berkenaan dengan moratorium. Kurang hajar bank ni masalahnya, sangat kurang hajar. Besok nak kutip interest, hari ini baru buat kenyataan. Memang sangat-sangat kurang hajar. Baik.
Gubernur BNM lantikan PH2 perlu dipecat segera. Okay, the thing is Gubernur BNM ni pun kita tengok juga sama ada dia ni lantikan politik ataupun dia ni merupakan pejabat awam. Kita tak boleh buat gaduh dengan pejabat awam juga. Tetapi ada baiknya juga kita tukarkan Gubernur Bank Negara. Ada baiknya. Bukan pecat, tukarkan. Benda tu biasa berlaku. Baik. Kenapalah perbankan di Malaysia ini teruk dan sangat teruk? Keadaan macam ni masih sibuk dengan politik fitnah. Mohon Akta ISA didudukkan balik demi kesejahteraan dan perpaduan rakyat. ISA ni pun satu isu juga sebenarnya. Walaupun bagus tapi tend untuk disalahgunakan. Okey. Dan antara punca kejatuhan BN satu kedai dahulu ialah ISA juga kalau ikutkan. Cumanya memanglah akta-akta macam ni sepatutnya memang patut diguna pakai untuk mengasihkan orang yang mendatangkan keresahan dalam kerajaan negara ini dapat ditahan dan tidak perlu untuk ni. Cumanya mungkin kalau Dr. Zul ni mungkin tak payah sampai ISA lah. Cukup kalau kita melakukan orang kata apa laporan polis dan sebagainya untuk orang kata apa memastikan yang dia ditahan ataupun dikena tindakan kerana menyebarkan tuduhan palsu. Okey, sekali lagi Dr. Zul dia menuduh kerajaan tidak mengeluarkan angka yang betul pasal COVID-19. Jadi kita nak cabar Dr. Zul, kalau betul you have the right numbers, please proceed with the right numbers. Buat satu FB live, tunjuk right numbers itu. Dan pastikan sumber itu sumber yang sahih. Bukannya kau sekadar kertas hitam macam Anwar. Kertas macam ni. Oh, nampak ni 1.4 juta. Nampak? 1.4 juta. Nampak ni? Kalau tak kau macam tu. Ha, tu kisahnya. Baik, anda boleh terus hubungi saya 016-9798-456 untuk kita sama-sama borak dan kita sama-sama mungkin kalau anda ada apa-apa pandangan yang mungkin anda nak utarakan kepada penonton live Al-Hajari ini, kita buat macam style radio anda boleh hubungi saya di talian 016-9798-456. Nombor yang sangat senang untuk dihafal. Dan sekadar untuk pengetahuan, nombor ini juga 016-9798 merupakan nombor perniagaan saya untuk Pusat Terlebih Bekam Al-Hajari. Jikalau lah lepas-lepas ini anda nak buat appointment untuk bekam dengan saya sebagainya, ataupun anda nak menghubungi saya pasal Forever Living contohnya, anda boleh hubungi di nombor yang sama juga insya-Allah. 016-9798-456. Okey, solat tarawih dekat rumah terkiak-kiak je imam bos. Sebab tu nak pergi masjid. Asyik 2-3 cool. Okey. Alright, kita ada satu call di sini. Okey. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa ni tadi? Abdul Azim daripada Sungai Petani Kedah. Ada Azim, Sungai Petani juga. Okey, tadi Sungai Petani juga. Rajin Sungai Petani ni. Saya nak tanya berkaitan dengan dua soalan. Dua soalan juga. Okey, soalan pertama berkaitan dengan IC. Macam mana kerajaan nak detect bahawa IC ni telah didaftarkan di dalam SPR mengundi? Okey, cantik soalan ni. Okey. Kita risau bila boleh mengundi, mereka ni boleh ubah dasar negara, kan? Okey, faham. Okey, yang kedua berkaitan dengan kiraan nautika semalam yang hingga jadi 370 km bersamaan 22 nautika tu. 220 nautika. Faham. Okey, boleh tunjuk dekat whiteboard sikit tak? Saya ringkas lah macam mana perebutan tu berlaku hingga jadi angka tersebut. Okey. Kita nak lukis balik ni. Boleh tak masalah. InsyaAllah. Okey, minta maaf ganggu. Okey, tak apa, tak masalah. Terima kasih Encik Azim. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, dua soalan. Orang Sungai Petani rajin betul kau. Hai, lain macam Sungai Petani. Dulu kita duduk Sungai Petani. Sungai Petani dekat Amanjaya ada satu restoran mamak, Yasmin nama. Puas hati Bak Hang. Tu dia cakap. Dia punya ayam goreng dia memang puas hati sungguh. Lepas bulan habis PKP ni, kalau hampa nak pi makan ayam goreng dengan kari yang paling piau, hampa pi dekat Amanjaya dekat restoran Yasmin. Restoran Yasmin betul-betul depan Simat tu. Memang puas hati tu. Okey. Baik. Pasal IC berkenaan dengan daftar pengundi. Okey. Satu isu juga. Memang betul. Ini satu isu yang besar kerana bukan sekadar kedaulatan negara menjadi orang kata apa, menjadi isu besar kat sini tau, tetapi ialah mereka yang palsu ini, IC yang palsu ini, mereka juga boleh daftar sebagai pengundi dan sebagainya. Dan masalah pengundi hantu ni sebagai contohnya, dia bukannya berdatang sekarang pun, daripada zaman BN dulu pun dah berlaku. Okey, saya susah nak jawab tentang benda yang dah didaftarkan. Okey, saya susah nak jawab untuk benda yang didaftarkan, tapi mungkin inilah cadangan kita lah. Okey, ini mungkin cadangan kita. Nombor satunya tentang perempuan sekalian, cadangan saya, which is benda ini mungkin agak susah sikit
sebab ianya mungkin akan menyebabkan penurunan jumlah pengundi secara signifikan sebab orang malas nak buat, tapi kena buat. Okey, cadangannya ialah setiap orang yang pernah mendaftar sebagai pengundi, kita berikan dia masa lebih kurang setahun, contohnya, untuk memperbaharui dia punya daftar pengundi. Faham Kita nak cadangkan kepada mereka yang daftar pengundi ini untuk memperbaharui daftar pengundi mereka. Nak kemaskini. Dan kemaskini itu tidak boleh dilakukan melalui pejabat pos. Wajib kena pergi Jabatan Pendaftaran Negara ataupun Jabatan Negara lah. Okey. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan IC mereka itu, satu, kalau dah tukar IC, gunakan IC yang design terbaru tersebut. Okey. And then jadi di situ boleh detect sama ada chip tersebut chip palsu ataupun chip betul. Okey. Maknanya konsep yang hampir sama dengan tukar IC, cuma kali ni fokus untuk daftar pengundi juga. Dan kalau rasa-rasa nak jimatkan masa, boleh buat sekali harum. Maknanya kalau kita renew IC, kita buat balik IC baru, dalam masa sama juga kita boleh memperbaharui ataupun mengemaskini daftar pemilih kita. Mungkin kita dah tukar IC. Mungkin kita dah tukar IC pula kita dah tukar alamat, kita dah berpindah negeri. Jadi kita boleh mengemaskini kita punya data peribadi kita ketika kita menukar IC tersebut. Jimat masa, tak payah buat 2 kerja. Buat 1 kerja cukup. Tukar IC kepada IC design terbaru. Okey, tukar IC kepada IC design terbaru. Dalam masa yang sama juga, kita minta mereka untuk mengemaskini daftar pemilih sekiranya mereka ini berusia 18 tahun ke atas. Okey. Dari situ kita dapat bunuh 2 burung dengan 1 baling batu. Yang pertamanya kita dapat detect IC palsu. Okey. Yang kedua, kita akan dapat detect juga seandainya kalau berlaku pengundi hantu. Setuju tak cadangan ni? Setuju tak cadangan ni? Okey. So the thing is, sekali lagi kita cadangkan, kita ulang balik, untuk rectify problem ini kita buat teknik macam ni lah. Kita bagi tempoh 5 bulan. 5 bulan Januari, Julai sampai Disember, untuk seluruh rakyat Malaysia yang memegang MyCard untuk pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara untuk menukar IC mereka kepada design terbaru. Dari situ kita boleh detect sama ada chip itu palsu ataupun betul sebagainya. Dan mereka juga kalau boleh wajiblah bawa surat beranak dan sebagainya. Okey, wajib bawa surat beranak dan apa-apa saja dokumen-dokumen yang menunjukkan bahawa mereka ini genuine orang itu. Okey, satu. So, bila tukar MyCard tu, alang-alang perbaiki kembali ataupun kemaskini daftar pemilih masing-masing. Kemaskini daftar pemilih masing-masing. So, kita buat 2 kerja dalam satu masa. That's why kita bagi masa mungkin 5 bulan. Sebab banyak benda nak buat kan. Jadi, satu hari tu mungkin kita ada had. Tak boleh ramai-ramai. Macam contohnya pasport, dia ada had. Sampai pukul 2.30 je dia ambil orang, lepas tu tak ambil dah. Ataupun untuk 80 orang pertama atau 100 orang pertama, lepas tu nombor dah tak dikeluarkan. So mungkin kena ambil masa lebih kurang dalam 5 bulan. Ataupun mungkin kalau rayuan mungkin 6 bulan dan sebagainya. Tapi itu cadangan kita. Dan bila nak mengundi akan datang, bila nak mengundi pada orang kata apa, PRU yang ke-15 nanti akan datang, sebagai contohnya, setiap tempat pemilih wajib kena ada mesin untuk detect IC itu original ataupun palsu yang pakai chip tu. Kena ada gelar dana sikit lah untuk benda tu. Kali ini dia gunakan sistem macam tu, check kalau IC itu genuine, nama keluar dalam sistem, then baru boleh mengundi. Tapi benda tu agak susah jugalah sebab benda itu akan melibatkan connection dan kadang-kadang connection boleh jadi error dan sebagainya. Tapi at least boleh check kalau chip tu betul, boleh mengundi. Kalau orang tu pakai IC lama, confirm tak boleh mengundi. Kau balik rumah sekarang, kau kena pakai IC baru. IC baru pun kita nak check sama chip tu betul ataupun tidak. Memang banyak kerja nak kena buat. Tapi kalau kita betul-betul serius hendak membanteras pendatang asing ini, kita kena buat macam tu. Sebab sekarang ni memang ada timbul satu berita, The Patriots ke apa-apa ke, memang ada orang kata apa, satu kerisauan. Di mana warga-warga China yang hilang ini, yang menyelusup masuk negara ini, berkemungkinan besar merupakan ejen-ejen perang ataupun ejen-ejen rahsia bagi negara China. Kita tak tahu. Sebab benda ini pernah berlaku dekat zaman Jepun. Orang-orang Jepun masuk ke Malaysia, berasimilasi dengan rakyat tempatan, dan mereka ni sebenarnya merupakan spy. Mereka intip keadaan, memberikan intel kepada Jepun. That's why Jepun masa mendarat tahun 1941 dekat Malaysia, dekat Pangkalan Cepa time tu, kan,
So, dia mendarat, dia tahu mana nak pergi. Sekejapan dia, tak sampai 3 bulan, satu Malaysia dia dah take over. Satu Malaya, time tu. Sebab apa? Mereka ada intel daripada orang Jepun yang memang dah duduk kat sini sekian lama. Dia ada intel kat situ. So, mungkin kita takut. Kita bukan tuduh, tapi kita takut. 76,000 warga China yang tak keluar Malaysia itu merupakan mereka yang sama macam orang-orang Jepun masa zaman Perang Dunia dulu. Iaitu mereka menyusup masuk, mereka memerhatikan sekeliling, memberikan intel kepada kerajaan China, so that na'udzubillah apa-apa berlaku. Sebab sekarang ini benda ni ada kaitan dengan soalan nombor 2 Encik Azim tadi berkenaan dengan perbuatan Laut Cina Selatan. Jadi mungkin kalau apa-apa berlaku, China mudah untuk orang kata apa, menguasai tempat-tempat strategik penting dekat negara ini. Sebab Malaysia ni boleh katakan antara epicenter untuk Laut Cina Selatan. Malaysia, Vietnam, Thailand merupakan epicenter untuk apa-apa yang berlaku dekat Laut Cina Selatan. Na'udzubillah. Tapi benda itu boleh berlaku. Okey? Benda itu boleh berlaku. Okey? So, kita nak jawab soalan nombor 2 daripada Encik Azim tadi. Kita perlukan mic kita dekat leher. Sebab leher pula dekat ni. Sebab kita cerita dekat whiteboard. Berkenaan dengan lukisan kita lah. Berkenaan dengan semalam. Lukisan kita buat semalam. Okey? Allah Akbar. Itulah dia. Okey. So, kita bagi sini. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak alihkan mic saya punya ni kejap ke sini. Okey, nampak ya? Nak tengok jap, nampak ke tak? Okey, cantik, clear. Batuk jap. Okey. Okey, insya-Allah harapannya boleh nampak ya. Pertamanya saya akan lukiskan peta di rantau Asia Tenggara. Lebih macam inilah. Inilah China, ini Vietnam. Okey, next sikit pergi Thailand. Okey, lepas tu ini Semenanjung Malaysia. Okey, lepas tu ini Bangladesh, India semua. Ini ialah Sabah, Sarawak dengan Borneo. Okey, macam ni lah. Brunei kat sini, Malaysia kat sini. Ini Vietnam, lepas tu ini ada Thailand, lepas tu ini Myanmar kat situ, Myanmar kat sini. Okey. And then lepas tu kita atas ni ada potong sikit. Okey, ni China. Ini Vietnam. Ini ialah Borneo. Ini ialah Semenanjung. Ini ialah Thailand. Okey. Sini Filipina. Peluang Filipina. Ini Filipina. Lepas tu di sini China. Okey. So, ada 2 kepulauan yang menjadi dispute kepada negara-negara ini di Laut Cina Selatan. Pertamanya di sini. Okey, pertamanya di sini. Keduanya di sini. Okey. So, inilah kepulauan kata apa, Pasarel. Kepulauan Pasarel. Pasarel ni eja dia macam ni Pasarel eja dia ialah P-A-C-A-R-E-L. Pasarel. Dan ini ialah Spratly. Okey, Spratly ni kita kenal lah, kepulauan terumbu karang tu. Okey, yang jadi dispute bagi negara-negara ini ialah 2 kepulauan ini. Okey, lukisan aku tak tepat tapi boleh faham lah 2 kepulauan ini. Okey, pertamanya kita kena faham kenapa mereka berebutkan pulau-pulau ini. Kita ada 2 jenis tau. Berdasarkan pada UNCLOS, UNCLOS ataupun benda ini ialah treaty berkenaan dengan laut lepas. Nak tahu tentang laut mana yang di bawah kedaulatan negara mana dan sebagainya. So, dia ada 2 perkara. Okey. Dia ada 2 perkara. UNCLOS ni nombor satunya ialah, okey, kita lukis kat sini ya. Sorry. Katalah ini ialah garisan pantai. Ini garisan pantai. Okey. So, walaupun pantai ini berlekuk-lekuk tuan-tuan dan puan sekalian, tapi dia tetap ada satu, dia tak dikira sebagai satu line. Inilah kita panggil sebagai coastal line ataupun garis pantai. Baseline kita. Dia ada 2 jenis, orang kata apa, tuntutan yang kita boleh buat. Nombor satunya ialah pada jarak, katakanlah pada jarak 12 batu nautika ataupun 22 km daripada garis pantai ini ialah hak milik mutlak bagi negara terbabit. Itu ialah perairan dia. 22 km daripada baseline pantai ini merupakan hak milik mutlak bagi negara tersebut. Contoh, kita berdiri dekat pantai Port Dickson, dekat betul-betul dekat coastal line dia, dekat baseline dia,
22 km daripada tempat kita berdiri ke depan itu ialah perairan kita. 12 batu nautika. Itu yang pertama. Ini memang hak kita, tak boleh nak dispute. Yang kedua ialah sejauh 220 batu nautika ataupun 370 km daripada coastal line ini kita namakan dia sebagai EEZ ataupun Exclusive Economic Zone. Okey, boleh faham Yang inilah ini. Yang EEZ ni ialah garisan yang panjang ni. Exclusive Economic Zone. Bermaksudnya ialah untuk nelayan-nelayan kita ke atau kapal-kapal freight kita ke, kalau nak berlayar lalu masih lagi di dalam kita punya EEZ, tiada siapa boleh ambil tindakan kepada kita. Dia masih lagi laut lepas, dia bukanlah hak milik mutlak kita, tapi inilah Exclusive Economical Zone bagi kita. Jadi kalau kapal-kapal kita lalu dalam perairan ini, memang tidak boleh diambil apa-apa tindakan sebab itu ialah memang kita punya kawasan kita. Alright. So yang menjadi dispute kat sini, kenapa? Diorang nak kuasai Laut Cina Selatan. China nak kuasai Laut Cina Selatan. Vietnam nak kuasai Laut Cina Selatan. Thailand nak kuasai Laut Cina Selatan. Kita pun ada claim terhadap Laut Cina Selatan. Kenapa Laut Cina Selatan ni? Bukan besar mana pula ni. Tetapi kena faham, Laut Cina Selatan ini merupakan laut yang sangat strategik. Sebab dia ada laluan daripada bawah boleh naik ke atas untuk pergi ke China dan juga Jepun dan sebagainya. Okay? So this is the biggest dispute sebenarnya. Okay. Kenapa dia orang nak tuntut pulau-pulau ni? Tadi kita belajar pasal ni kan, EEZ dan juga dengan pasal perairan negara ni. So benda ini tuan-tuan puan-puan sekalian sebenarnya terguna pakai juga kepada mana-mana tanah ataupun pulau yang dimiliki oleh sesebuah negara tersebut. Contohnya macam Spratly. For example so katalah Spratly, ini adalah Spratly, ini tanah dia. So maknanya dia tetap ada 12 batu nautika dan juga 220 batu nautika tu. Kawasan ini masih lagi berada di bawah EEZ tempat tersebut. Jadi andai kata kalau sesiapa yang menguasai pulau-pulau ini mendapat tuntutan rasmi terhadap pulau-pulau ini, mereka menguasai ini. Okey, kita lukis saja. Contohlah kita punya EEZ katakanlah macam ni. And then EEZ kita macam ni contohnya. And then EEZ Thailand macam ni. And then EEZ Vietnam macam ni. EEZ China macam ni contohnya. EEZ Filipina macam ni. So sesiapa yang dapat kontrol pulau-pulau ini, mereka akan meluaskan pengaruh mereka. Nampak Malaysia dia tuntut Spratly yang berada di bawah EEZ. Kita tak tuntut lebih daripada EEZ kita. Tapi Vietnam dengan China, dia tuntut Pasarel dan juga Spratly. Which is kedua-dua pulauan ini memang berada di luar EEZ mereka. Okay? Macam Vietnam, dia tuntut keseluruhan Pasarel dan juga menuntut sebahagian atas daripada Kepulauan Spratly, which is way beyond dia punya EEZ line. China pun sama juga, dia tuntut Pasarel dan juga Spratly, way beyond dia punya EEZ line. Tapi China ni peduli apa? Masalahnya, benda ni bukan kawasan aku pun, aku tetap nak tuntut. Sebab aku besar, aku big boss, aku abang besar kasi taikor. So aku boleh buat apa aku nak. Tu China punya hal. Okay? Sedangkan kita tuntut EEZ kita, kita tuntut Spratly di bahagian dalam EEZ kita, di bawah line kita. Jadi kita buat benda yang tidak menyalahi UN clause. Okey? So sekarang ini masalah kenapa dia nak berebut nak kawasan ini? Macam kita kata dia akan menguasai lautan ini. Betul tak? Kalau berjaya merebut Pasarel, ada kawasan Pasarel, 370 radius itu, 370 km itu ialah kawasan dia. Dan China memang nak duduk ini. Sebab untuk melindungi diri mereka daripada ancaman musuh-musuh, terutamanya yang mungkin akan base dekat Jepun, Taiwan dan juga Korea. So, di sini dekat Jepun, Taiwan, Korea ni dia mewujudkan satu lingkaran tau. Lingkaran island kita panggil, di mana kalaulah ketiga-tiga negara ini, entiti ini dikuasai oleh musuh-musuh China, dan China akan mendapat masalah yang sangat besar. Tambahan pula sekarang ni, Vietnam dah mula berbaik-baik dengan Amerika Syarikat. Filipina dah ada pangkalan tentera Amerika Syarikat. Singapura memang of course proksi Amerika Syarikat. Jadi nak tak nak China dia kena pastikan kepulauan-kepulauan ini dikuasai so that Amerika Syarikat tak boleh serang dia ataupun tak boleh masuk negara dia daripada Laut Cina Selatan sebab dia dah kontrol kepulauan ini.
Memanglah kepulauan ni mungkin ada terumbu karang, mungkin ada minyak sebagainya, tapi itu bukan alasan utama. Alasan utama ialah untuk sovereignty dan juga untuk orang kata apa, geopolitik. Benda ni kita terangkan semalam, kita terangkan ini, tak ada masalah. So, benda ini bukan kecil anak. Kita pun pelik, alas tak kena tutup pulau. Benda sangat pulau tu, bagilah pulau kat dia orang. Tak. Pulau itu, kalau kita dapat meluaskan pengaruh kita dekat lautan. Macam kita tengoklah kenapa Amerika Syarikat bersungguh-sungguh nak Hawaii. Padahal Hawaii itu berapa jauh daripada Amerika Syarikat punya mainland. Betul tak? Kenapa masyarakat tetap memiliki Hawaii sebagai negeri ke-50? Sebab di situ dia ada EEZ dekat situ juga. Kalau ikutkan Hawaii ni bukan ada sumber apa sangat pun. Gunung berapi banyak. Tapi kenapa ada kepulauan Hawaii kat situ? Sebab EEZ kat situ. Of course ada sumber galian kat situ lah. Tapi the thing is, dia merupakan peluang untuk macam Hawaii kat sini kan. Ada EEZ Amerika Syarikat kat situ juga. Dan juga ianya boleh bertindak sebagai pengkalan tentera mereka di sana. So that diorang boleh landing kat sini tanpa ada apa-apa dispute. Contohnya kan, jarak antara Amerika Syarikat dengan China kata jauh, dipisahkan oleh lautan Pasifik, betul tak? So, Amerika Syarikat boleh berhenti dekat Hawaii untuk isi minyak ke apa ke, dan terbang balik dekat Jepun ke, dekat China ke untuk katalah untuk serang ke Nauzubillah dan sebagainya. Kan? That's why Jepun pada tahun 1941 mereka serang Pearl Harbor. Pearl Harbor dekat Hawaii. Betul tak? Mereka menyerang pangkalan tentera Amerika Syarikat dekat Hawaii sebab dia tahu diorang memang akan bermasalah besar seandainya kalau Amerika Syarikat berjaya refuel dan land balik ke Hawaii ni, dan Amerika Syarikat boleh mulakan serangan mereka terhadap Jepun daripada Hawaii. So that's why orang-orang Jepun dia bawa kereta ke bandar jauh-jauh dengan one way trip only. Orang Jepun ni kan kamikaze, dia tak akan patah balik, dia akan pergi ke untuk serang Hawaii. Cerita Pearl Harbor, betul tak? So ini yang berlaku. So benda ni sebenarnya tuan-tuan dan puan, dia bukan sekadar kita cerita pasal terumbu minyak ke pasal ekonomi, tak. Dia lebihnya kepada geopolitik. Benda ni sangat-sangat besar. So kita yang tak minat belajar geografi pun kita akan belajar pasal benda ni masalahnya. So benda ni memang berkait rapat dengan geopolitik. So kena faham benda tu. Right. Boleh faham InsyaAllah Encik Azim daripada Sungai Petani. Soalan anda berkenaan dengan dua soalan tadi. Yang pertamanya berkenaan dengan IC, kita cuba bagi jawapan insyaAllah. Dan yang kedua, berkenaan dengan lukisan ni, kita akan cuba lukiskan balik. Diharapkan dapat faham. Kalau tak faham tak apa, kita akan lukis lagi. No problem insyaAllah. Baik. So, macam biasa kita masih lagi on panggilan. Kita akan tutup live kita pukul 12 malam macam biasa insyaAllah. Kita makin lagi on panggilan. Saya dah menanti panggilan-panggilan daripada anda semua untuk kita sama-sama borak dan juga untuk kita sama-sama berbicara tentang isu-isu semasa pada hari ini. Hari ni aku tak cerita pun pasal COVID Itu kisahnya. Alright. Adakah campur tangan Gabungan Negara untuk attack peminati MSY? Mungkin. Mungkin ya, mungkin tak. Tapi macam kita cakap, tak kira apa jua sekalipun, kita harapkan supaya kerajaan rectify benda ini segera dan jangan sampai benda ini menjadi sabotage kepada kerajaan itu sendiri. Dah ada ura-ura orang nak serang kerajaan. Sedangkan benda ini ialah hasil tindakan daripada bank-bank. Okey, jadi kerajaan kena take charge, kena ambil tindakan untuk pastikan benda ini tidak mendatangkan masalah kepada mereka. Baik. Okey, kita sama cerita. Pasal tarawih, kalaulah engkau setiap rakaat pun baca Qul Huwallah, tak ada masalah bang. Katalah engkau tak kerti surah lain. Kan? Balik-balik rakaat pertama Qul a'udzu birabbil falaq, lepas tu rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul Huwallah. Qul ya kafirun, Qul Huwallah. Sampailah 8 rakaat, sampailah 20 rakaat, tak ada masalah. Sah. Tak ada masalah. Okey? Even korang tak semestinya nak kena habiskan satu surah. Okey? Mungkin korang boleh habiskan, contohnya baca surah Al-Bayyinah tu kan, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Pam. Korang rukuk. Allahu akbar. Boleh. Tak ada masalah. Kan? Korang tak tahu baca apa sangat, korang jangan lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Puk, settle. Rukuk. Boleh? Pun tak masalah. Tapi kalau surah lazim pun kau tengok satu ayat dan rukuk tu kelakar lah bang. Habiskan surah lazim tu bukan banyak benar pun. Tapi kalau kau nak baca Qul ya kafirun rakaat pertama, Qul huwallahu ahad rakaat kedua sampai sudah, ataupun kau baca Inna a'tainaka rakaat pertama, rakaat kedua. Okey, kita panggilan lagi tuan-tuan dan puan, kita teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam tu. Saya Gusti Adik. Gusti Adik. Akhirnya kita dengar suara orang Banjar kita. Okey.
Ya. Okey. Assalamualaikum. Ya, macam ni. PKP ni macam biasalah, santai-santai. Dan isu moratorium pun jangan dipikirkan sangat. Kita be positif. Dalam keadaan macam ni, kita biarkan kerajaan bertindak. Saya cakap biar kerajaan yang membuat keputusan. Kalau baik untuk kita, baiklah untuk rakyat kan. Betul kan? Betul. Okey, berbalik dengan isu cakap kalau kata moratorium ni kan. Saya ini cuma pendapat lah. Cakap kalau kata moratorium ni dilaksanakan, kerajaan tak dapat buat apa. Just imagine sahaja. Kan? Secara tak langsung dia menjadi satu beban kepada rakyat, yang mana beban kewangan lah. Jadi kuasa membeli rakyat semakin lama semakin sikit. Jadi secara indirectly dia akan menyebabkan inflasi kepada negara. Jadi kat situ pun menyumbang kepada kuasa beli rakyat, sebab rakyat terpaksa membayar interest tu kan. Jadi kat situ pun rakyat terpaksa berbelanja lebih. Itu pendapat saya lah. Jadi kesan dia tak adalah cakap memang Tuan Faiz cakap bank tamak kan apa. Betul, saya tak boleh nak kata macam mana. Dalam keadaan lain, dalam sisi lain, dalam koridor yang lain kita berfikir kita kadang-kadang kena curious juga dengan benda macam ni kan. Kadang-kadang orang lah, kadang-kadang hati rambut sama hitam, hati lain-lain. Betul. Sebab kita tak cuma dalam keadaan sekarang, pendapat saya tak perlulah nak melantah, tak perlu nak jadi orang cakap terlampau negatif, be positif saja. Baik. Lagi satu bab isu isu IC tu kan. Pasal IC kan 2-3 hari ni, pasal IC baru. Jangan terlupa kita ada MyKit. MyKit pun perlu juga diperbaharui juga. Betul. Walaupun tak perlu nak update untuk SPR kan, tapi MyKit pun perlu juga. Lagi satu, kalau kata ini just satu cadangan. Kalau kata sekarang pun kita dah tengok macam pasal chip kan, kata tadi saya tertarik juga dia Cik Faiz kata pasal kita nak upgrade kita punya chip, boleh detect. Kadang-kadang chip ni lah, bila orang cakap benda buatan manusia kan, orang cakap dia punya kreatif dia lain macam. Betul. Dia nak jadi MacGyver tu macam-macam kan. Betul. Kalau kata kita nak kata okey, ini antara benda yang kita buat, orang buat, dah tentu ada orang lain yang boleh buat. Improvement tu tidak akan berhenti, walaupun orang cakap kalau kita tengok kita just born ke kita Mak Saleh kan, macam tu lah. Kita buat yang terbaik, dia orang boleh buat lagi terbaik. Itu je lah. Apapun kita berserah, kita bersangka baik, kita bersemujuan. Yang penting insyaAllah kita mesti menang. Itu sahaja. Betul. Itu dia. Okey, terima kasih atas pandangan bagus. Ini satu sisi yang lain juga. Dan kebetulan, terima kasih Cikgu Syadid. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu pandangan bagus pada Gusti Adik juga sebenarnya tuan-tuan puan-puan sekalian, untuk kita sama-sama orang kata apa, memastikan kita sentiasa keep on positive side lah. Dari satu segi saya memang bercerita sebab saya bukan nak cerita negatif sangat berkenaan dengan moratorium ini, tapi saya kena fikir juga bahawa backlash masyarakat ini tidak boleh kita ambil kesampingkan. That's why saya minta kerajaan cuba untuk indulge down dan pastikan yang penyelesaian benang-benang dapat dicapai oleh pihak kerajaan, bank dan juga terutamanya menang-menang untuk rakyat juga sebenarnya. Okey. Tapi saya tertarik juga untuk kata satu komen daripada Ubaidillah Badrul Hisham ni, yang saya tak pasti mungkin di copy paste dari Siraj Fahmi sebenarnya. Dia mengatakan bahawa di sini okey, kenyataannya berkenaan dengan moratorium ini. Okey. Right. Okey. So kita baca komen. Tapi semakan kita akan bayar charge, adakah masa selesai untuk kita ambil moratorium? Okey, kalau tanya kepada Siraj Fahmi ni, Siraj Fahmi saya tahu merupakan seorang orang kata apa, guru kewangan. Memang dia kata akan ambil juga moratorium ini atas sebab sama, seperti iaitu nombor satunya kita perlukan tunai yang banyak dekat tangan sepanjang tempoh krisis ini. Okey, satu. Dua, syarikat besar masih tersenarai dan bursa pun mula potong gaji pekerja sebanyak 4%. Keadaan ekonomi masih belum pulih sepenuhnya. Jadi kita kena bersedia juga dengan moratorium ini supaya kita ada duit kat tangan. Nombor tiganya, lebihan tunai itu boleh kita gunakan untuk hapuskan hutang jahat seperti kad kredit. Betul. Kalau siapa-siapa ada hutang-hutang yang lapuk, macam kad kredit ke, ataupun kita ada loan personal ke apa-apa ke, kita boleh kena hapuskan time tu juga.
Nombor 4 tu jumlah interest lebihan yang dikenakan masa guna nasabah. Kita hanya perlu bayar 990 untuk lambat terminal. Dapat lebih tunai RM6,000 selepas 6 bulan. Guna contoh yang di atas, ada satu contoh dibagi kat atas tu dengan kadar interest banyak 3%. And then kemudian tu terpulang pada pilihan masing-masing untuk ambil tidak. Saya secara peribadi pun menyokong kenyataan daripada Siraj Fahmi. Walaupun memang akan berlaku interest yang banyak pada masa akan datang dan sebagainya, tetapi bagi saya ianya masih lagi berkadar lah. Dia taklah sampai kita bayar sampai 5 kali ganda. Jadi kalau tanya saudara saya, boleh ambil, memang terus ambil. Teruskan ambil moratorium tersebut dan kita boleh buat option. Andai kata, kalaulah benda ini berkekalan, katalah kalau Tengku Zafrul masih tidak dapat untuk meyakinkan bank-bank untuk tidak mengenakan apa-apa charge. Okey? Memang, saya tetap berpegang bahawa kemungkinan bank-bank tamak. Saya tetap berpegang benda macam tu. Tetapi andai kata kalau bank-bank itu masih lagi kekal dengan berniaga mereka untuk tetap meneruskan charge tersebut, jadi kita tetap ambil lah sebab kita mungkin akan bayar lebih pada hujung tenure kita, tetapi at least sekarang kita ada dana yang lebih juga. Dan of course benda itu pun akan ambil kira juga ketikanya kita nak buat full settlement kalau kita jual kereta dan sebagainya lah, akan ambil kira juga pada masa akan datang. Yang pentingnya kita tidak di blacklist. Tu kisah dia. Yang penting kita tidak di blacklist dan sebagainya. Jadi sekali lagi untuk rumusan berkenaan dengan moratorium ini, saya akan gariskan beberapa kenyataan saya lah. Nombor satunya ialah, pada pandangan peribadi saya, bank-bank ini mungkin telah berlaku sedikit tamak. Okey, sebab bank tidak akan bersetuju untuk melakukan satu perkara yang sangat merugikan mereka. So bila kerajaan umumkan moratorium tanpa sebarang charge dahulu, sebenarnya benda itu dah termasuk dengan orang kata apa, risiko keuntungan bank itu sendiri. Satu. Yang keduanya, walaupun begitu, seandainya kalau bank, kita juga minta Kementerian Kewangan dan juga kerajaan untuk masuk campur dalam hal ini untuk memastikan bahawa penyelesaian menang-menang dapat dicapai untuk bank, kerajaan, yang paling penting ialah rakyat. Having said that, nombor 3, walaupun bagaimanapun kita masih lagi tetap perlu dan juga boleh ambil moratorium ini. Walaupun sekarang ini dia bukan lagi automatic opt-in, tetapi kita fokus untuk terus ambil moratorium ini. Kalaulah anda dapat SMS daripada bank menyatakan bahawa, bertanya kepada anda, adakah anda mahu meneruskan moratorium ataupun tidak, jawab sahaja ya. Kerana betul seperti dikatakan oleh Gusti Adik tadi dan juga oleh komen yang telah di copy paste oleh Ubaidillah tadi. Okey, kita memang perlukan lebihan tunai itu ketika ini. Sebab kita tak tahu kesan adverse COVID-19 ini dari segi ekonomi kita macam mana. Okey. Dan nombor 4, tentang let's say keadaan kekal macam sekarang, iaitu bank-bank tetap akan mengenakan interest. Sama ada anda nak bayar lebih ataupun bayar lamsam pada bulan Oktober nanti, ataupun anda bayar untuk memanjangkan anda punya tenure, itu terpulang pada anda. Bagi saya personally, saya memilih untuk memanjangkan tenure saya. Saya tak akan bayar lamsam pada bulan Oktober, saya akan memanjangkan tenure saya. Sebab saya rasa tak apalah, ada lebihan tenure 6 bulan tu, kita fokus kat situ je lah. Jarang kalau contohnya kereta ni kita pakai sampai habis tenure bayaran. Jarang. Biasanya dah sampai tahun ke-6, tahun ke-7 kita dah start jual dah. Biasanya macam tu. Tapi apa-apa pun kita harapkan kerajaan tetap terus untuk rectify benda ini. Jangan sampai benda ini menjadi backlash kepada kerajaan. Kita cuma risau benda ini akan jadi backlash kepada kerajaan. Benda ini akan pasti dimanipulasi dengan sebesar-besarnya oleh pimpinan Pakatan Harapan dan juga Mahadam macam mereka. Percayalah benda ni. Cumanya andai kata kalau kita dapat penjelasan yang lebih jitu, dan kita berteruskan berikan penjelasan tersebut kepada masyarakat. Tetapi andai kata kalau benda-benda yang berlaku ini merugikan rakyat dengan banyaknya, saya tidak akan tagagak untuk menentang kerajaan. Ini jujur saya cakap. Sebab kita menyokong atas dasar benda betul, membantah atas benda yang betul. Kalau benda tak betul, kita akan bantah. Okey? Itu penting. Baik. Papa Gomo Eskop Pemuda UMNO bro. Memang Papa Gomo bekas polis. Apa yang ada fakta. Betul. That's why orang suka bila kita cerita benda ada fakta. Orang tak suka merapu. Okey? Macam contoh Ju Fazli, dia banyak merapu. So betul orang menyampang dia. Live dia banyak-banyak sekalipun orang maki dia balik. Macam Papa Gomo, of course dia bagi ada facts. Dan of course oleh kerana dia memang ada banyak lubang-lubang, so dia punya fakta tu memang orang kata apa, segar ladang lah.
Bukan macam kita biasanya kadang first hand, second hand, third hand. Berapa masa ceritanya. Okey, terima kasih kepada Ubaidullah bin Hisham atas komen tadi. Baik. Arahan PKP, kerajaan negeri dah masuk campur. Ada negeri boleh buka kedai, ada negeri boleh buka kedai. Setahu saya arahan PKP hanya dikeluarkan oleh Menteri Kanan Keselamatan MKN, betul. Sepatutnya negeri-negeri ini jangan ambil tindakan sendiri walaupun anda ini dah masuk ke zon hijau. Ini mungkin berkait dengan Kelantan yang telah benarkan beberapa sektor dibuka. Okey. Cumanya kalau Kelantan nak buka bengkel ke apa-apa ke, kena pastikan yang anda liaise dahulu dengan MKN. Tolong liaise dengan MKN. Perlis ke atau Kedah ke dah mula buka dia punya kedai-kedai tu, tolong liaise dulu dengan MKN, minta buah butir pandangan mereka dan baru ambil tindakan. Jangan kita dinampakkan sangat macam kita ini buat kerja sendiri. Okey? Sebab kita tak nak, andai kata kalau tindakan kita itu menyebabkan na'uzubillah wujudnya kluster baru, itu memang bermasalah besar. Perlu diingat, anda mungkin dah lepas daripada kes aktif COVID-19, tetapi negara ini masih lagi belum selamat daripada COVID-19. Bila-bila masa sahaja akan ada orang yang merayap masuk negeri anda, yang menjangkiti orang-orang di negeri anda itu, menyebabkan kes aktif itu kembali mencanak tinggi. Na'uzubillah. Alhamdulillah. Kita cek komen jap. Kita cek komen-komen jap. Okey. Tapi serius, banyak orang berkira-kira untuk bayar bilik installment mereka. Cuma kita cadangkan kepada anda semua, tak apalah, teruslah ambil moratorium tu. Ambil je. Aku ambil. Aku akan terus ambil moratorium. Aku tetap tak nak bayar kereta aku sampai bulan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aku tetap tak akan bayar kereta aku sampai bulan September. Bulan Oktober bawa aku bayar balik macam biasa 900 lebih. Itu je. Aku tak akan bayar ekstra. Okay? Untuk pada bulan Oktober. Aku akan teruskan tenure aku sebab I need that RM900 cash untuk kerja-kerja kita. Untuk cover kita punya kewangan dan sebagainya. Inilah masanya untuk kita cover balik kewangan kita juga. Dan insya-Allah lah, kita harap kerajaan dapat selesaikan masalah ini, dapat kembalikan keadaan tanpa charge macam sekarang. Okey, janganlah bank-bank itu tetap kenakan charge juga. Tapi, anda kata kalau bank-bank itu mengenakan charge pada masa akan datang, mungkin charge tersebut tidaklah setinggi mana. Tinggi tak, bagus dalam 100 lebih, 200 lebih, tapi tak setinggi mana. Kita harapkan macam itulah. Okey, terima kasih atas penerangan daripada Gusti Adit dan juga Ubaidillah tadi, insya-Allah. Okey. Kita komen jap. Isu bank insya-Allah kerajaan akan selesai belajar dari kes lepas PR14. Okey. Isu sebesarnya kita ni masalahnya IC palsu betul. IC palsu kita sebut tadi tentang risiko mereka yang duduk di negara ini yang mungkin dapat IC baru ataupun yang diam di negara ini, takut mereka ini merupakan ejen-ejen kepada pihak-pihak yang hendak menguasai kepentingan utama negara ini. Alright, kita baca komen jap. Okey, kita baca komen jap daripada Perahma Rahmawati. Saya bekerja di kilat elektronik. Mulai hari ini telah 100% beroperasi. Majikan memang mematuhi peraturan-peraturan di kedai kerajaan, tetapi pekerja ramai agak membimbangkan untuk mengawal dalam situasi tertentu seperti break time dan waktu in dan out. Okey, itu satu masalah juga, di mana memang bila kerja kilang ni kita faham, sekali punch in berebut orang masuk, punch out berebut orang masuk, bila break apatah lagi, betul tak? Benda ini bukan sekadar dekat kilang-kilang ini juga, tetapi dekat pasaraya-pasaraya. Kan hari ini kerajaan dah benarkan 2 orang pergi sekali. So dekat Giant tadi ramai gila. Walaupun pengumuman dekat Giant, SOP kita membenarkan hanya 100 orang di dalam tempat perniagaan dalam satu masa. Aku kira-kira tadi aku rasa lebih 300 orang dalam Giant tadi. Lebih 300 orang dalam Giant. Jadi memang sangat-sangat ramai dan benda itu memang sangat-sangat berbahayalah. Okey, jadi satu benda yang kita nak bagi cadangan kepada anda semua, nombor satunya ialah dalam keadaan macam ni, nombor satunya pastikan tangan anda sentiasa bersih. Standby hand sanitizer sepanjang waktu, unless kalau anda bekerja dengan industri makanan. Yang itu tak boleh buat apalah. Yang keduanya, jaga diri anda sendiri.
Jikalau anda rasa anda bergejala, tolong pakai mask. Kalau anda rasa tak bergejala dan anda tak perlu pakai mask, then masa tu optional. Nak pakai, tak nak pakai sudah. Tapi anda kata kalau anda memang bekerja, SOP-nya kena pakai mask, then anda pakai mask lah. Itu tak boleh buat apa. And then nombor 3-nya, anda balik daripada bekerja, kan? Ataupun balik daripada shopping kompleks dan sebagainya, balik terus bersihkan diri. Okey, kalau anda tak nak bersihkan diri pun tak ada masalah sangat, tapi pastikan anda bersih. Itu saja. Okey, tapi yang terbaiknya bersihkan dirilah. Yang terbaiknya bersihkan diri, mandi ke apa-apa ke, bersihkan diri. Itu tak masalah. Okey. And then nombor 4-nya, bila anda nak break ke apa-apa ke, walaupun anda bekerja ni mungkin anda bergaul dengan orang, tapi bila break tolong jaga social distance. Jaga social distance sebaik mana yang anda mampu. Okey. Kadang-kadang majikan ikut SOP, kita tak ikut sangat. Tu masalah je. Jadi kita pastikan yang kita jaga diri kita lah, insya-Allah. Best juga buat call dan buat cakap dengan Tuan Faiz. Itulah kita dah buat macam style radio sebenarnya. Anda kata kalau siapa-siapa nak call saya, boleh call. Okey, saya mungkin akan ambil call terakhir pada malam ini sebab dah dekat ke 12. Kalau siapa-siapa nak call saya, kita akan ambil call terakhir pada malam ini, insya-Allah. Dan besok kita akan sambung balik. Okey. Faiz nanti masuk bab airport down dan kemasakan warga Cina. Betul. Kalau anda semua ingat, masa zaman Pakatan Harapan ada sekali tu airport down. Sistem semua hancur. Menyebabkan rambakan backlog yang teruk dekat airport. Sistem semua tak boleh guna. Saya takut masa tu memang dirancang untuk menyebabkan ramai orang boleh masuk tanpa sekatan dan sebagainya. Sebab apa? Sistem tengah down. Okey. Saya bukan peminat teori konspirasi, tapi kita tak boleh menolak kemungkinan sistem airport yang down itu bukanlah tidak disengajakan. Mungkin ada sebab di sebaliknya. Dan kita bincang juga, kita takut warga-warga luar yang duduk diam dalam negara ini merupakan ejen kepada negara asing yang memberikan intel kepada negara asing tersebut, so that mereka tahu selok-belok di negara ini. Dan na'uzubillah, kalau apa-apa jadi, macam orang kata takut World War 3 ni bermula dekat Laut Cina Selatan, mungkin takut kita ini merupakan jadi epicenter, orang akan datang menyerang kita sebagainya, ataupun orang datang menduduki kita dan mereka akan gunakan negeri kita sebagai base. Diorang dah biasa selok-belok dalam negara ini. Kita tak nak macam tu. Okey, berhati-hatilah, insya-Allah. Tu kisah dia. Liza Masyari, betul juga ayat ni, iaitu pengeluaran IC sekarang banyak melibatkan pengawal JPN. Sah-sah IC itu jadi betul. Sekiranya pengeluaran IC baru tapi rasuah jadi BJP berdosa, tetap sama kan? Betul. Itu masalahnya juga. Rasuah ini satu masalah yang besar yang kita susah nak adjust. So kita harapkan adalah something yang dapat dilakukan oleh kerajaan untuk rectify masalah rasuah ini. Okey. Hari ni saya tengok video pasal Latifah Toyol tu marah orang JPN. Okey. Sebarang soalan selepas ini saya akan baca dan saya akan cuba kompilkan untuk kita bincang pada besok, sebab sekarang dah dekat pukul 12. Kita nak terus pergi ke berita luar negeri dan juga kes COVID-19 negara kita lah. Saya tak sebut COVID-19 ini. Alright. So kita pergi ke sini, insya-Allah. Apa ni? Alright. So kita akan terus pergi pasal Tengku Zafrul ke apa-apa ke, kita akan cuba jawab besok, insya-Allah. Kita nak pergi ke kes COVID-19 di negara ini. Negara ini saya rasa saya tak perlu sangatlah. Cumanya kita nak tengok graf saja. Yang korang nak tengok COVID-19 ni lah tengok graf kan. So kita akan pergi ke update seluruh dunia terus. Okey, di worldometers.info kita tengok graf-graf di sini, insya-Allah. Okey. Kejap, lambat pula aku tindak. Okey, kita sekejap. Okey, kita refresh balik worldometers.info tentang kisah-kisah terkini COVID-19 yang telah pun diupdate pada pukul 3.52 GMT petang, dan juga kalau ikutkan kita pukul 11.54 malam. 11.52 malam. Okey. Kes keseluruhan di seluruh dunia ialah sebanyak 3,251,553 kes, dengan 229,000 daripadanya merupakan kes kematian, dan alhamdulillah kes recovery telah pun meningkat kepada 1 juta lebih. Okey, dan of course recovered dengan discharge tadi naik kejap 8119, tapi hari ini alhamdulillah malam ini jadi balik 8218.
And then kemudian kes-kes ini masih menunjukkan angka menaik. Kita tak tahu bila nak turun. Pening kepala aku. Okey. Di seluruh dunia, banyak lagi negara yang belum update. Okey. Cumanya satu benda saya nak beritahu anda di sini yang boleh kita beritahu. Ini. UK akhirnya mengatasi Jerman di tempat yang kelima. Akhirnya. Saya dah kata hari itu UK tak lama lagi akan mengatasi Jerman di tempat kelima dunia dan ternyata UK telah pun mengatasi Jerman di tempat kelima walaupun pada hari ini Jerman dah pun update dan UK belum update. Okey, UK belum update, Jerman dah update tetapi UK berada di tempat kelima dan saya yakin andai katalah kalau nombor-nombor ini terus sebab UK ni dia punya kes dia 4,000, 5,000, 4,000, 5,000. Mungkin UK akan naik ke tempat keempat pada malam ini. Dan perhatikan yang NA ni not available ni, UK tak bagi data berapakah jumlah pesakit yang sembuh dekat UK. Dan bila saya kira-kira, jumlahnya masih kekal 344 sahaja. Dah dekat sebulan 344. Saya tak tahu sama ada betul ke angka 344 tu kekal ataupun sama ada mereka ini memang tak update langsung. Masalah juga ni masalah ni. Amerika Syarikat macam biasa dah melepasi angka 62,000, dah melepasi angka 60,000 untuk kes-kes yang kematian. And then Spain di tempat kedua, Italy tempat ketiga. And then kemudian UK ni pun juga kita tengok mungkin jumlah kematian dekat UK dalam masa beberapa hari ini akan mengatasi jumlah kematian dekat Italy. Italy macam dia tengok kes-kes aktif dia dalam makin dah mendata. Kes aktif di Italy makin lama makin data. Alhamdulillah. Rusia 7,000 lebih kes hari ni. Gila bapak Rusia. Kau ni betul. 7,000 lebih kes hari ni dan memang jauh meninggalkan China dan juga Iran di tempat ke-9 dan ke-10. Brazil di tempat ke-11, Kanada 12, Belgium 13, Netherlands juga not available. Sebab kes dekat Belanda, orang kata apa, kes sembuh mereka kalau saya kira baru 270 lebih. Tak ramai pun. Dan Belanda mengalami masalah sama dengan UK di mana mereka tidak dapat menyembuhkan penyakit dengan lebih ramai. Okey, Brazil, Kanada, Belgium, Netherlands, Peru 15, India 16, Switzerland 17, Portugal 18, Ecuador 19, Arab Saudi tempat ke-20, Sweden 21, Ireland 22, Mexico 23, Singapore 24, Pakistan 25, Chile 26, Israel lanatullah 27. Israel makin jatuh Israel makin jatuh. Australia tempat ke-28, Belarus 29 dan Japan top 30. Okey. And then Qatar tempat ke-31 tapi tak lama lagi saya rasa Qatar akan mengatasi Jepun sebab angka Qatar gila-gila. Poland 32, UAE 33, Romania 34, South Korea 35, Ukraine 36, Indonesia tempat ke-37. Masih lagi mereka berada di bawah Ukraine. Okey, sebab Ukraine kes dia mengatasi kes-kes dekat Indonesia. 38 Denmark, Serbia 39 dan Filipina 40. Filipina masih lagi berada di top 40. Okey. And then maksudnya Filipina, Indonesia dan Singapura berada di top 40 dunia. 41 Norway, 42 Bangladesh, 43 Czech Republic, 44 Dominican Republic, Australia 45, Panama 46, Colombia 47 dan juga Malaysia 48. Malaysia berada di tempat 48 dan mungkin Egypt akan mengatasi kita andai kata kalau nombor ini masih lagi makin meningkat. Kita tengok graf di Malaysia tuan-tuan dan puan sekalian. Bagaimanakah graf di Malaysia insya-Allah. Okey. Kes macam ni kita tahu di Malaysia dah 6,002 kes keseluruhan tambahan 57 pada hari ini, tambah kes pada hari ini. And then jumlah kematian tambahan 2 jadi 102 dan jumlah recover pada hari ini tambahan 84 kes recover menjadikan jumlah recover 4171. Baik. Mana graf-graf di Malaysia? Aku nak tengok graf-graf di Malaysia masalahnya. Okey, nak tengok graf di Malaysia. Kita tengok graf-graf di Malaysia sebenarnya. Okey, ini ialah okey. Kita nampak aktif kes di Malaysia ni macam ada sedikit peningkatan di sini. Dia dah turun tapi dia meningkat sikit tapi kita harapkan dia tetap berada pada downward trend sebab kalau kita perhatikan pun di sini kita pernah meningkat kejap sebelum dia menurun dan kita harapkan yang ini walaupun meningkat kejap tapi dia akan terus menurun insya-Allah dan tidak naik-naik lagi dah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah kita harapkan dengan pengenalan kluster-kluster, penampasan kluster-kluster ini dan juga PKPD, kita mampu untuk memastikan yang negara kita ini terus mencatatkan nombor-nombor yang cantik untuk coronavirus ini insya-Allah tuan-tuan dan puan sekalian. Baik. So tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah mudah-mudahan pada malam ini kita dapat banyak
input-input yang bagus daripada perkongsian saya dan juga daripada rakan-rakan yang membuat panggilan. Terima kasih kepada 3 orang tadi, 2 di Singgah Petani dan seorang orang Banjar. Okey, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah pada malam besok kita akan buat macam ni juga, iaitu kita ada caller-caller kita. Kita akan ada orang buat panggilan, kita akan cakap macam secara radio. Sebab saya kalau boleh nak berinteraksi dengan anda, tetapi malangnya sekarang FB tidak membenarkan untuk kita berinteraksi secara video. Jadi saya gunakan sistem untuk interaksi secara telefon, so that anda boleh menghubungi saya dan terus memberikan soalan ataupun pandangan anda. Saya minta sangat macam contoh orang macam Kamal Bahari ini memberikan pandangan-pandangan berkenaan dengan isu-isu semasa sebagainya, ataupun mungkin Izzahar Zamri juga boleh memberikan pandangan-pandangan mereka. Orang-orang yang sentiasa memberikan pandangan yang bagus macam Gusti Adik-adik, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih banyak-banyak atas segala pandangan yang telah diberikan, segala soalan yang diberikan. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah live kita pada malam ini berakhir sehingga ke sini saja dahulu. Okey, live kita pada malam ini memang berakhir di sini saja. InsyaAllah pada malam besok kita akan berjumpa lagi dengan orang kata apa, dengan update-update yang terbaru berkenaan dengan COVID-19. InsyaAllah kita harapkan yang terbaik saja untuk kita, untuk rakyat Malaysia. Yang pentingnya tuan-tuan puan-puan sekalian, dalam pertarungan ini kita masih lagi belum menang, kita masih berjuang. Tetapi insya-Allah saya yakin kita akan menang, kita pasti menang kerana kita sentiasa menang, dan kita juga insya-Allah kita mesti menang tuan-tuan puan-puan sekalian. Kerana gagal itu bukan option untuk kita tuan-tuan sekalian. Salam hormat, salam sayang dari saya Fail Hajari. Selamat menunaikan fardu Ramadan, dan insya-Allah kita akan bincangkan pada besok atau lusa. Bermula daripada 4 hari bulan Mei nanti, kita nak buat live belah malam ataupun belah siang. Sebab insya-Allah kalau tak ada arah melintang, 4 hari bulan Mei saya akan kembali bersiaran di studio luar insya-Allah. Baik, salam sayang dari saya Faiz Hajari. Minta maaf atas segala salah silap dan terkasar bahasa. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita dapat daripada perkongsian kita pada hari ini insya-Allah. Saya sayang anda semua. Kita pasti menang, kita mesti menang, dan anda yang terbaik, saya terbaik, kita semua adalah yang terbaik kerana kita ialah rakyat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.